Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Sarawak Memilih, Hari Mengundi untuk Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12. Saya Nazri Kahar dan juga rakan-rakan produksi Sarawak Memilih dari Riverside Majestic Astana Wing Kuching langsung untuk anda selama 2 jam berikutnya, dan kami akan memberikan lintas langsung rakan-rakan yang berada di lokasi pusat-pusat pengundian di seluruh negeri Sarawak, dan juga kami akan memberikan update berkaitan peratusan keluar mengundi yang dikeluarkan oleh pihak SPR, dan yang penting kita akan memberikan analisis berkaitan Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12 ini dengan pakar-pakar yang sudah pun bersedia di studio kami di Riverside pada pagi ini. Jadi untuk makluman penonton Sarawani, inilah visual yang kami terima langsung di Satok, iaitu pengurusi GPS Tan Sri Abang Johari mengundi di Satok. Walaupun beliau kali ini bertanding di Don Gedong, tetapi beliau masih mengekalkan pusat pendaftaran beliau untuk memilih di Don lama beliau di Satok. Dan Satok juga menjadi tumpuan kelompok ataupun kenamaan Negeri Sarawak, termasuk juga Tuan Yang Terutama Governor yang di-Pertua Negeri Sarawak akan membuang undi di Satok juga di tempat yang sama oleh Tan Sri Abang Johari, dan juga termasuk calon GPS untuk Don Satok akan membuang undi ataupun sudah pun membuang undi di kawasan ataupun di dewan yang disediakan di Don Satok pada pagi ini. Jadi inilah visual langsung yang kami paparkan kepada anda untuk rakyat Malaysia dan juga rakyat negeri Sarawak yang kami dapat dari rakan-rakan di lokasi yang berbeza di seluruh kawasan-kawasan untuk membuang undi pada hari ini. Dan kami menjangkakan dari peratusan yang baru saja diterima dari pihak SPR setakat jam 9 pagi ini di negeri Sarawak, 11% sudah pun membuang undi, dan kami akan memberikan peratusan seterusnya apabila pihak SPR mengeluarkan angka terbaru setiap jam kepada anda di luar sana. Jadi terus bersama kami, pegun dan juga janji anda untuk bersama kami di saluran 501 Sarawani. Kami baru saja bersarapan dengan Laksa Sarawak, dengan Mikolok dan sebagainya. Hari ini hari cuti negeri Sarawak, seluruh kafe-kafe, kopitiam negeri Sarawak pastinya penuh sebelum mereka mengeluarkan ataupun menunaikan tanggungjawab mereka, ataupun mereka akan sedikit lewat pada waktu tengah hari dan sebagainya, mengikutlah keselesaan masing-masing, walaupun ada waktu-waktu yang dicadangkan oleh pihak SPR untuk mereka keluar undi. Tetapi saya rasa bagi mereka yang ada isu ataupun ada kelapangan pada waktu pagi, pergilah, kerana inilah masa yang paling sesuai, agak redup. Suasana mendung di kebanyakan bandar ataupun pekan-pekan kecil di seluruh negeri Sarawak. Ada juga yang masih hujan dan sebagainya. Jadi tanpa berlengah masa, saya perkenalkan 2 tamu yang sudah pun bersedia untuk meneruskan analisis kami pada pagi tadi, Hafiz dan Hakim dengan saudara Mujibu dan juga rakan kami yang ada di studio di Riverside dari UiTM. Jadi saya akan perkenalkan Dr. Nadrawina Isnin dari UiTM Sarawak. Kali ini kita tampilkan ramai pakar-pakar dari UiTM Sarawak kerana mereka berada di lapangan, mereka membuat kajian, mereka mencerap sentimen pengundi-pengundi di negeri Sarawak. Terima kasih kerana sudi berkongsi dengan Sarawani, dan juga Dr. Amar Riza. Dr. Amar Riza begitu sinonim dengan Sarawani juga. Saya sempat menemu beliau beberapa kali, dan Dr. Amar, pada pagi ini mood rakyat Sarawak, rakan-rakan Unimas untuk keluar mengundi macam mana? Sentimen yang mereka kongsikan di WhatsApp group ataupun malam tadi sebelum tarikh ataupun waktu kempen berakhir, mereka adakah ada excitement berbanding minggu lalu ataupun bagaimana? Ya, saya rasa untuk rakan-rakan saya di Unimas kebanyakannya bersedia untuk menunaikan tanggungjawab. Tapi yang lebih menarik, pelajar-pelajar saya baru kali pertama mengundi. Yang kebetulan kali pertama. Betul, kebetulan kali pertama bersemangat pagi-pagi dah menunaikan tanggungjawab di lokasi dan juga di kawasan
pengundian masing-masing. Tapi Dr. Amar tak ada calit apa tu ing dakwat tak ada. Maksudnya bukan mengundi di sinilah. Itulah. Dr. Amar untuk pengetahuan orang Ipoh, orang Perak, tetapi bertugas di Unimas. Dr. Darwina dah ada calitan tu? Sudah paling awal. Di mana ni? Di kawasan Dun mana ni? Satok. Di Satok. Satok. Alhamdulillah. Di Satok, di kawasan pengurusi GPS tu, Tan Sri Abang Johari dan Betul. juga Datuk Ibrahim Baki. Ya. Ya. Okey. Jadi pengalaman tadi macam mana? Selesa dengan SOP, dengan penjarakan sosial dan beberapa perkara baru yang diperkenalkan oleh pihak SPR? Okey, saya dengan suami tiba awal pukul 7 dah bergerak dari rumah. Awal tu. Agak-agak dalam 7.10, 7.15 lah sampai. Kemudian terus beratur sebab gate masih bertutup. Okey, kami beratur, penjarakan itu ada. Jadi excited lah dan jumpa dengan orang-orang yang biasa kita jumpa. Kemudian pukul 7.30 pagar buka. Jadi terus dia kata kalau dah tahu saluran terus masuk. Terus masuk, jadi belum masuk tu lancar lah. Semuanya selesai dalam 7.45 pagi. Ya, tak sampai 15 minit. Tak sampai. Kalau tolak waktu kita beratur tu lah. Ya. Kalau katakan masuk 7.30 dalam masa 15 minit dah selesai semua. Ya. Berapa saluran di sekolah atau di dewan tu? Ada lebih 10 saluran? 7. Yang saya tengok tadi ada 7. Maksudnya banyak sekali saluran disediakan SPR Ada. untuk melancarkan. Ya, betul. Mempercepatkan proses. Sebab tu saya suka turun awal. Yalah. Dengan anak-anak sekali? Anak saya mengundi di tempat lain dekat Semeriang. Itu pun ikutkan dia punya masa dah 1:30 petang. Tapi saya kata elok kalau dapat pergi awal. Yalah, selesai. Ya, selesai dah. Dan merupakan pertama kali juga pengundi kali anak muda? Kali pertama. Dia usia, dia 23 tahun. Dia ikut mak dia lah. Kali pertama saya undi dulu macam tu. Kenalah Excited. analisis politik. Anaknya kena Pocakna juga. Sebab dia kata demi untuk masa depan katanya. Itu yang penting tu, anak muda Sarawak membuat kenyataan di awal pagi tu. Okey, kita akan terus berbincang banyak perkara yang akan kita berikan tumpuan pada slot 2 jam saya pada pagi ini. Tetapi saya akan ke Dalat dulu. Kerana Dalat ini satu kawasan yang tradisi dimenangi oleh pihak GPS. Menteri yang mewakili kawasan ini pastinya kali ini beliau bertembung banyak penjuru di Dalat, kawasan Melayu Melanau. Jadi rakan kami saudari Azizah Alwi sudah pun bersedia untuk memberikan laporan langsung di Dalat. Kalau dah bersedia, kami cuba menghubungi Azizah. Azizah, adakah sudah bersedia di Dalat? Di Sekolah Kebangsaan Teh Dalat. Silakan. Azizah, teruskan dengan laporan terkini di Sekolah Kebangsaan Teh Dalat, pusat pengundian untuk Don Dalat. Okey, baik. Terima kasih Haji Nazri di Kuching. Saya kini berada di salah sebuah pusat pengundian daripada 16 pusat mengundi iaitu di SK Kampung Teh Dalat. Dan sudah tentu hari ini merupakan hari yang cukup signifikan bagi rakyat Sarawak di mana hari ini merupakan hari berlakunya pemilihan kerajaan dan juga pimpinan baru sekaligus memastikan kestabilan ekonomi dan politik terus terjamin dalam mentadbir urusan negeri dalam mengecapi visi menjadikan Sarawak negeri termaju menjelang 2030. Dan setakat pagi ini dari segi pelaksanaan prosedur operasi standard, pematuhan prosedur operasi standard yang tinggi dalam kalangan pengundi bertepatan dengan norma baru ketika masih berperang dalam melawan COVID-19. Dan pada pemerhatian saya, proses mengundi pula dijalankan dengan pematuhan SOP yang begitu tinggi. Dan setakat ini di SK Kampung Teh Dalat hanya videografer sahaja dibenarkan untuk masuk ke pusat mengundi, manakala wartawan tidak dibenarkan untuk masuk. Dan selain itu, pengundi yang datang harus melakukan saringan suhu menggunakan pelitup muka dan duduk di tempat yang disediakan semasa menunggu giliran dengan penjarakan fizikal. Dan pengundi yang selesai menunaikan tanggungjawab perlu keluar melalui pintu masuk, pintu yang berbeza daripada pintu masuk lah. Dan sekiranya bergejala atau memiliki suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius, pengundi akan diasingkan dalam kemah khas yang dikawal sedia oleh petugas KKM yang ada di belakang saya.
Pengundi yang asing itu akan menjalani saringan susulan oleh petugas KKM sebelum dibenarkan mengundi di kemah berkenaan. Dan calon N56 Dalat Datuk Seri Fatimah Abdullah tiba di pusat mengundi pada pukul 8.11 pagi tadi bersama dengan pasangan Datuk Adi Badior Zaman Tuah dan juga anak perempuan beliau Dr. Ida Fatimah. Dan setakat jam 9 pagi, seramai 200 pengundi datang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka di Sekolah Kebangsaan Kampung Teh Dalat. Malah peratusan mengundi jam 9.30 pagi tadi sudah hampir mencecah 70%. Jadi sebelum ini kita sudah maklum bahawa pusat pengundian ini akan dibuka bermula daripada 7.30 pagi hingga dan akan ditutup pada pukul 1 petang. Itu saja yang saya boleh sampaikan kepada Haji Nazri setakat ini. Untuk perkembangan lanjut kita akan perincian terkini kita akan kongsikan di astraawani.com dan juga saluran 501 Awani. Terima kasih Aziza. Terima kasih dan juga rakan-rakan jurukamera kami di Sekolah Kebangsaan Kampung Teh Dalat di Dalat, kawasan Mukah. Calon JPS mempertahankan kawasan tersebut iaitu Datuk Seri Fatimah Abdullah, dan kita tahu cuaca di Sarawak, di kebanyakan negeri Sarawak pada pagi ini hujan. Jadi kita mengharapkan semua pengundi, pemilih yang berdaftar mengambil satu keputusan yang bijak untuk keluar undi lebih awal, walaupun mereka boleh saja keluar pada waktu tengah hari ataupun pada waktu petang, tetapi mungkin pada waktu pagi lebih redup, lebih selesa. Jadi ambil peluang untuk ke pusat pengundian kerana pihak SPR sudah pun bersedia untuk memberikan keselesaan dengan SOP yang dikuatkuasakan. Jadi anda mempunyai masa, silalah membuat keputusan untuk keluar pada awal pagi ini. Dan seperti di Sekolah Kebangsaan Teh Dalat tadi, pusat pengundian dibuka 7.30 pagi hinggalah 1 tengah hari. Jadi maksudnya tidak semua kawasan mengundi ataupun pusat-pusat pengundian di Sarawak akan bermula pada 7.30 pagi, tetapi ada yang akan tutup lebih awal, ada yang tutup mungkin sekitar jam 12 tengah hari, ada 1 tengah hari, ada yang mungkin 3 petang ataupun 5 petang kerana mengikut jumlah pemilih berdaftar yang ada di kawasan ataupun pusat pengundian masing-masing. Jadi sila cakna, sila prihatin kepada waktu mengundi ini supaya anda tidak terlepas untuk menunaikan tanggungjawab anda sebagai pemilih. Jadi saya terus bersama rakan pengulas kami ataupun penganalisis kami, Dr. Nadrawina dan juga Dr. Amar. Jadi dari situasi pada pagi ini dan menjelang tengah hari ini dan peratusan yang dikongsikan oleh pihak SPR 11% setakat jam 9 pagi, adakah Dr. Nadrawina merasakan peratusan ini akan terus ada lonjakan momentumnya bertambah pada setiap jam, setiap minit, dan apapun keputusan sehingga waktu ditutup pada petang nanti, kita akan menjangkakan ia satu angka yang signifikan untuk memberikan refleksi pemilih Sarawak untuk memberikan gambaran bahawa inilah kerajaan yang benar-benar, walaupun itu boleh diperdebatkan, tapi peratusan itu sedikit sebanyak memberi gambaran bahawa ia dapat mewakili majoriti rakyat Sarawak sudah pun memilih. Ya, semestinya harapan kita macam itulah ya. Betul. Sebab casting votes ini adalah satu masa di mana kita adalah king and queen of the day. Okay, maknanya kita cast the vote ni sebab kita nak pilih calon, pilih wakil untuk mewakili suara kita. Dan kalau ikutkan 11% pada pukul 9 pagi itu, saya tengok saya perlu positif lah ya. Mungkin pagi tadi kalau saya pergi seawal 7.20 dah ada kat situ, belum lagi ramai. Okay, belum lagi ramai. Mungkin cuaca pada ketika itu ataupun belum bangun lagi agaknya. Okay, jadi bagi masa untuk mereka ini, terutamanya yang saluran yang muda-muda ni. Okay, saluran 7 saya perhatikan pagi tadi belum ada lagi. Okay, jadi harapan kita kepada pengundi muda ni, yang saluran saya perhatikan tadi saluran 5, sebab saya saluran 5 agak ramai, saluran 7 agak perlahan. Okay, mungkin itu pagilah. Jadi diharapkan a bit later, in the afternoon, mungkin dalam pukul 11, pukul 12 semakin ramailah yang turun pergi mengundi. Ya, dari sentimen cerapan di media sosial dan juga perbualan dengan rakan-rakan dan juga saudara mara yang tinggal di Kuching ataupun di sekitar Unimas ini, di UiTM, adakah
ada sedikit perubahan sikap mereka mungkin pada sebelum kempen kita malaslah, penatlah politik ni Dr. Nadrawina. Jadi saya mungkin tak mengundilah kali ini, tapi menjelang minggu kedua dan menjelang 48 jam ada sedikit perubahan kerana itu yang saya rasakan. Kalau datang awal tu daripada Kuala Lumpur, saya rasa macam di Melaka juga mereka malas, mereka bosan, mereka marah. Terutamanya anak-anak muda lah yang sudah dua kali mengundi, kali ini mereka mungkin tidak mengundi. Bagaimana pada cerapan Dr. Nadrawina? Excited mungkin anak saya lah kot dengan kawan-kawannya, tapi yang lain macam pelajar-pelajar saya sudah bagi tahu dah. Okey, saya bagi tahu awal dah, banyak kali saya kata inilah masa untuk kita pergi keluar mengundi. Okey. Jadi even to the last minute, mungkin kadang anak-anak muda ni dia last minute punya orang. Last minute punya orang. Tapi itu saya katalah kita doalah, okey, be positif yang mereka tetap akan keluar mengundi. Dan tingkatkan lagi peratusan itu. Okey. Cuba kita mungkin dalam cuba mengatasi yang dekat Melaka lah. Melaka lebih daripada 65%. Ya. Yes, cubalah. Okey. Masih ada masa lagi. Panjang lagi ni. Panjang lagi masa, tapi ikut masa yang telah ditetapkan. Satu. Yang kedua, ada tepat tadi yang Haji Nazri kata adalah tutup awal. Itu kena pada perhati. jumlah pengundi itu berapa orang. Jadi kalau awal tu selalunya rezeki datang awal lah. Dr. Ahmad nak respon reaksi di lapangan dan juga excitement tu, adakah semakin segar, semakin rancak menjelang hari undi pada pagi ini? Ya, saya pun kalau macam apa yang diceritakan oleh Dr. Nadrawina, berdasarkan pemerhatian berjumpa dengan rakan-rakan, ada yang mengambil kesempatan di pagi hari tinggal di Kuching untuk pulang ke Saratok, ada yang pulang ke kawasan yang lain juga, ada yang pulang ke Seri Aman. Jadi kegembiraan ataupun kegirangan untuk memilih kerajaan yang berdasarkan pilihan mereka pada peti undi, saya rasa terdapat dalam kalangan rakyat-rakyat di negeri Sarawak ini. Cuma mungkinlah kalau kita bersikap sedikit pragmatik untuk kita lihat di kawasan-kawasan yang ada masalah dengan cuaca, ataupun di kawasan-kawasan bandar, saya berpendapat jumlah peratusan pengundian mungkin akan sedikit rendah berbanding dengan beberapa kawasan-kawasan yang lain. Kalau kita perhatikan, akan ada 2-3 kerusi yang mungkin berdasarkan pilihan raya negeri dan juga pilihan raya umum yang ke-18 yang lalu, peratusan pengundian dia memang agak rendah, tetapi secara keseluruhan saya yakin dan juga saya percaya dengan apa seperti yang dimaksudkan oleh Dr. Nadra tadi, mungkin kita boleh mencapai tahap seperti di PRN Melaka, 65% atau di sekitarnya. Itu adalah satu angka yang cukup baik. Ya, tadi Amar katakan di bandar sedikit skeptikal. Dia agak pragmatis kerana pengundi bandar ni kritikal. Kalau memihak kepada mereka, mereka akan berbondong-bondong keluar. Tapi kalau mereka rasa status quo, tak ada sentimen, tak ada excitement yang menggerakkan mereka untuk membawa ahli keluarga mereka pulang dan sebagainya, adakah itu benar juga di realiti di kawasan sekitar Kuching ni? Kalau kita perhatikan dalam konteks demokrasi moden, kebiasaannya di kawasan bandar memang pengundinya akan lebih rendah. Tetapi saya mungkin salah. Kerana pada kali ini mungkin pertarungannya berbeza. Kalau ketika dahulu pertarungannya mungkin untuk antara status quo dan juga yang baru. Tetapi sekarang mungkin pertarungannya adakah untuk memilih SUPP, untuk memilih PSB ataupun untuk memilih DAP. Jadi pertarungan itu ada satu pencak itu ada satu tarian yang baru. Jadi pencak tarian tu. Jadi mungkin ini akan lebih mendorong untuk pengundi-pengundi terutamanya di kawasan bandar, supaya memberikan motivasi kepada mereka turun membuat satu pilihan. Kerana bukan sahaja kita untuk memilih calon yang memenangi, tetapi untuk menunjukkan ataupun memberikan seperti apa yang dimaksudkan oleh Dr. Nadra tadi, mereka adalah raja dan mereka adalah pemaisuri pada hari ini. Jadi terpulang pada mereka, dan apa yang mereka tunjukkan di peti undi itu adalah gambaran tentang kawasan tersebut, sentimen di kawasan tersebut. Okay, saya rujuk apa yang dikatakan oleh Dr. Amar adalah kawasan-kawasan di sekitar Kuching ini seperti di Padungan, seperti di Batu Lintang,
di Kota Sentosa, di Batu Kitang ataupun di Batu Kawah. Ini kawasan tumpuan. Dahulunya merupakan satu kubu bagi DAP. Beberapa pilihan raya mereka menang dengan jumlah majoriti yang agak besar termasuk dalam pilihan raya umum. Tetapi kali ini dengan saingan daripada PSB, adakah DAP mampu mengekal ataupun SUPP yang selama ini menjadi satu parti komponen yang amat lemah dalam PBB ataupun dalam Barisan Nasional, kali ini dengan GPS, adakah SPP mampu meraih semula, merebut semula kawasan-kawasan yang sentiasa ditandingi mereka kalah, tetapi kali ini dengan pecahnya di gabungan pembangkang, adakah PSB akan muncul sebagai satu parti baru yang berada di hadapan ataupun SPP ataupun DAP mampu mempertahankan kawasan mereka. Jadi itu untuk kawasan bandar, tetapi kawasan bandar yang majoriti Melayu juga perlu menjadi tumpuan di Satok. Kerana tokohnya, kerana sosoknya sudah pun beralih ke Gedong, tetapi prestasi beliau sudah pun diakui sebagai Ketua Menteri Sarawak pada ketika ini, iaitu pengurusi GPS Tan Sri Abang Johari. Jadi saya bersama rakan kami, saudara Hasimi Muhammad. Hasimi, apa perkembangan selepas Tan Sri Abang Johari menunaikan tanggungjawab untuk membang undi? Adakah calon-calon lain ataupun kenamaan lain yang akan membang undi di Satok? Baik, terima kasih Haji Nazri di studio. Pastinya tumpuan ketika ini di Kompleks Sukan Satok Padan SLPAS adalah untuk melihat kepada kehadiran Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abang Johari Topeng untuk membang undi di sini. Mana kita sedia maklum juga Tan Sri Abang Johari merupakan calon N26 di Gedong, namun telah pun selesai menjalankan tanggungjawab beliau di sini sekitar 4 minit pagi tadi. Turut hadir bersama adalah isteri Tan Sri Abang Johari Topeng, iaitu Datuk Amal Jumai Ani Tuanku Bujang, yang telah pun selesai sekitar pukul 10.14 pagi tadi membuang undi. Dan ketibaan kedua pasangan itu sekitar 9.57, pastinya cukup meriah disambut dengan orang kata tetamu-tetamu kehormat lainnya turut bersedia di sini untuk menyambut kedatangan Tan Sri Abang Johari Topeng, yang mana kita sempat juga melihat ketibaan atau kelibat Menteri Kanan Kejaraya Datuk Seri Fadilah Yusof dan juga calon Don Satok Datuk Ibrahim Baki yang menjemput ataupun meraihkan ketibaan Tan Sri Abang Johari. Dan telah pun kita lihat kawasan persekitaran ketika ini sedikit lengang selepas Tan Sri Abang Johari beransur ke lokasi seterusnya, difahamkan akan meninjau ke lokasi di Don Gedong. Dan selain tumpuan kepada Tan Sri Abang Johari Topeng, turut dijadualkan akan membuang undi di lokasi yang sama ialah yang di Pertua Negeri Sarawak, iaitu Tun Abdul Taib Mahmud, yang mana setakat ini kita dapat terima jadual untuk beliau tiba di lokasi ini sekitar 10.30 pagi. Namun kalau kita lihat sudah pukul 10.32 pagi, kita jangkakan akan tiba pada bila masa dari sekarang. Dan juga yang telah pun selesai menjalankan tanggungjawab mereka di lokasi yang sama juga merupakan anak kepada Tun Abdul Taib Mahmud, yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Hanifah Taib, sekitar 8.35 pagi tadi. Jadi kita dapat gambarkan situasi di kawasan saya berlintas langsung, iaitu di Kompleks Sukan Satok ini meriah dengan kehadiran tetamu kehormat untuk membuang undi di sini. Dan pastinya juga kita melihat kepada kehadiran atau peratusan keluar mengundi di lokasi ini. Kita cuba mendapatkan juga perkembangan dari pegawai pengurus SPR di sini. Setakat ini masih belum dapat dimaklumkan secara terperinci dari segi peratusan keluar mengundi, khususnya di lokasi saya berlintas langsung ini. Namun bilangan pengundi dianggarkan sekitar 3,000 yang akan menjalankan tanggungjawab mereka di Kompleks Sukan Satok, di mana kalau secara keseluruhan kita melihat kepada Don Satok itu akan melihat pada persaingan 3 penjuru selain pada Ibrahim Baki yang mengambil alih Don Satok daripada Tan Sri Abang Johari Topeng. 2 lagi calon yang akan merebut kursi tersebut ialah Awang Abadli Awang Ali PBK dan Dr. Nur Iwan Ahmad Nur PKR. Dan sebentar tadi juga kita dapat sempat melihat atau mendapatkan reaksi sedikit daripada Datuk Seri Fadilah Yusof, khususnya melihat kepada proses kelancaran pengundian hari ini, mana beliau turut menyentuh mengenai penggunaan berus di dalam proses pengundian hari ini, kerana ada sedikit kekeliruan ataupun mesej yang tersebar di laman sosial
maklumkan ataupun dakwa bahawa SPR tidak menggunakan berkhas kepada pengundi untuk menjalankan tanggungjawab atau ketika membuat undi, dan dimaklumkan atau dijelaskan oleh Datuk Seri Fadila Yusof untuk makluman semua berus khas hanya digunakan untuk mencalik dawat pada jari pengundi yang bergejala sahaja, iaitu antaranya melebihi suhu 37.5 darjah Celsius ataupun juga mereka yang batuk dan sebagainya, baru penggunaan berus untuk mencalik pada dakwat jari pengundi itu digunakan. Sebaliknya kepada pengundi yang masih dalam keadaan normal, iaitu biasalah tidak bergejala, masih lagi menggunakan SOP yang sama, iaitu menceluk jari dalam dawat khas yang disediakan oleh pihak SPR. Itu kekeliruan sedikit di beberapa lokasi dimaklumkan oleh Datuk Seri Fadilah sebab tadi susulan daripada tersebarnya mesej tersebut. Dan kalau kita melihat kepada peratusan keluar mengundi, kita tanyakan juga kepada Datuk Seri Fadilah bagaimana beliau melihat setakat jam ini. Kita lihat 10.30, kalau ikutkan di lokasi ini berdasarkan keadaan cuaca, beliau yakin potensi keluar mengundi itu mungkin dapat dalam situasi yang positif ketika ini. Namun diharapkan pengundi boleh menggunakan peluang yang ada ketika ini, khususnya melihat kepada cuaca yang agak baik untuk keluar mengundi menjalankan tanggungjawab masing-masing. Haji. Terima kasih Shimi, panjang lebar beberapa kekeliruan berkaitan proses pengundian dijelaskan oleh Shimi, sama ada menggunakan berus ataupun calitan dakwat kepada pemilih yang datang ke pusat pengundian. Dan untung Shimi berada di kawasan tumpuan untuk Negeri Sarawak pada pagi ini di Don Satok, di Kompleks Sukan Satok. Ramai kenamaan buang undi di situ. Jadi pastinya Shimi akan lebih lama di pusat Kompleks Sukan di Satok ini. Terima kasih dengan laporan langsung sebentar tadi. Kalau kita imbas sedikit, Satok akan berlaku 3 penjuru. Datuk Ibrahim Baki menggantikan Tan Sri Abang Johari untuk mewakili parti GPS mempertahankan kawasan ini. Pada 2016, Tan Sri Abang Johari menang dengan sekitar 5,045 yang mewakili Barisan Nasional ketika itu, dan pada 2016 beliau bertanding dengan 2 penjuru melawan daripada parti PKR. Kali ini PKR dan juga PSB ataupun PBK menjadi saingan bagi GPS di Don Satok, dan kita akan memberikan lintas langsung dan juga update bagi kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan kami di Astro Awani. Jadi Dr. Nadrawina, Satok ini merupakan satu kursi tumpuan kerana sosok, kerana calon dan juga ikon untuk GPS mengundi di sini. Dan beliau berada di Satok begitu lama, berapa penggal, sejak aktif dalam politik. Tetapi adakah dengan baton yang diserahkan kepada Datuk Ibrahim Baki, ia mampu meneruskan kecemerlangan yang diberikan oleh Tan Sri Abang Johari walaupun beliau meneruskan perjuangan di Don Gedong? Kalau ikutkan Tan Sri Abang Johari, kita ni 38 tahun ya. Dan banyak pembangunan telah diadakan ya. Dan Datuk Ibrahim Baki ni walaupun baru jadi calon, tapi dia sudah lama dalam parti. Maknanya dia seiringan dengan misi dan visi yang cuba disampaikan oleh Tan Sri Abang Johari. So it's a big shoes to fill in, tapi adalah diharapkan supaya ialah akan ada kesinambungan yang seterusnya supaya Satok lebih maju lagi lah ya, dan cuba untuk menjadikan tempat itu selesa kepada semua orang ya. Sebab itu kalau saya sendiri dengan suami saya berpindah rumah pun konstitusi saya masih dekat Satok. Maksudnya selesa sangatlah. Selesa dengan sangat. Satok ni. Ya betul, selesa sangat. Dan dari segi masalah sosial, saya tak kata 100% tak ada ya, tak ada, tapi saya rasa lebih selamat dekat situlah ya, lebih selamat kat situ. And then anak-anak muda pun tak ada masalah untuk mereka mengadakan program terutamanya dekat masjid yang berdekatan ya. Maknanya mereka tidak dipinggirkan lah. Okay? Sentiasa ada program yang diserapkan untuk anak-anak ini. Tapi pada saya orang luar, orang dari Semenanjung ni, Satok ni syurga makanan. Betul. Betul. Di situlah kek lapis terbaik, di situlah mi kolok terbaik, ya, di situlah laksa Sarawak terbaik pada taste kami orang Semenanjung lah. Tapi ya, orang betul. Sarawak mungkin banyak pilihan kan? Banyak. Okey, nanti kita bincang lagi tentang Satok dan juga bagaimana prestasi calon-calon yang dikemukakan oleh GPS pada kali ini. Kita terus dengan rakan saya Sazwani untuk butiran
data dan juga fakta. Silakan. Ya, okey. Baik, Haji Nazri. Seperti yang Haji Nazri sudah ulaskan juga bersama dengan penganalisis politik, pastinya saya nak kongsikan beberapa curapan data berkenaan dengan Don Satok. Kita tahu Don Satok ini antara kerusi tumpuan kerana GPS menaruhkan Datuk Ibrahim Baki sebagai calon menggantikan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abang Jo yang akan bertanding pada di Don Gedong. Dan ini saya nak kongsikan kepada anda, ini adalah data N08 di Satok yang mana keseluruhan jumlah pemilih biasa adalah 13,425. Itu adalah pengundi biasa dan mereka yang telah melakukan tanggungjawab lebih awal pada pengundian awal melibatkan anggota polis 882 beserta dengan pasangan mereka dan juga pengundi tidak hadir luar negara adalah 7 orang individu yang telah pun menjalankan tanggungjawab mereka. Dan ini adalah statistik berkaitan dengan berapa ramai pengundi lelaki dan juga perempuan bagi Don Satok yang mana pengundi lelaki merangkumi 6,974 pengundi atau 48.72%, manakala jumlah pengundi perempuan pula merangkumi 7,340 pengundi atau 51.28%. Ini bagi statistik jantina di N08 di Satok. Kita juga nak lihat kepada sedikit statistik umur pengundi yang akan keluar bagi Don 08 Satok ini, yang mana kalau kita lihat antara usia yang paling ramai sekali yang akan keluar mengundi bagi Don Satok ini adalah antara mereka yang berumur 50 ke 59 tahun dengan 3,325 pengundi, diikuti dengan mereka yang berusia 60 ke 69 tahun merangkumi 2,496 pengundi, manakala mereka yang berusia 30 ke 39 tahun itu merangkumi 2,359 pengundi. Ini adalah berdasarkan statistik umur bagi pengundi di Don Satok ini. Kita juga nak lihatlah mereka yang dipertaruhkan bagi calon Don PRN ke-12 bagi Don Satok seperti yang telah Hasimi dan juga Haji kongsikan sebentar tadi. Datuk Ibrahim Baki mewakili GPS, PKR Nur Irwan Ahmad Nur dan juga Awang Ali yang bertanding atas tiket PBK. Itu adalah calon yang akan bertanding bagi Don Satok ini. Pastinya kalau kita lihat ini adalah keputusan PRN ke-11 yang lepas dengan undian majoriti 6,854. Itu kalau kita bercakap berkenaan dengan Don Satok. Pastinya apabila kita bercakap dengan Don Satok ini ada kaitan juga dengan Don seterusnya yang ingin saya kongsikan adalah N26 di Gedong, yang mana jumlah pengundi biasa yang akan keluar bagi N26 Gedong ini adalah 7,206 pengundi, manakala mereka yang ataupun mereka yang sudah pun melakukan undian awal merangkumi seorang anggota polis dan juga seorang pengundi tidak hadir di luar negara. Itu adalah statistik mereka ataupun mereka akan menjalankan tanggungjawab bagi Don 26 Gedong ini. Kita nak juga lihat peratusan bagi pengundi lelaki dan perempuan pula. Lelaki merangkumi 48.67% atau bersamaan dengan 3,508 pengundi lelaki, dan juga bagi pengundi perempuan pula merangkumi 3,700 pengundi atau 51.33%. Ini adalah statistik awal yang dapat kami kongsikan, statistik berkaitan dengan jantina. Kalau kita boleh kongsikan juga antara statistik umur bagi N26 Gedong ini, ia sekali lagi menyaksikan lebih kurang bagi usia 50 ke 59 tahun ini, mereka yang akan keluar mengundi kurang daripada 1,633 berbanding dengan Don Satok tadi. Dan juga mereka yang berusia 40 ke 49 tahun dan juga 30 ke 39 tahun itu merangkumi 1,488 dan juga 1,518. Dan pastinya bagi calon yang akan bertanding bagi N26 Gedong ini, kita lihat ini adalah calon-calon menyaksikan 4 penjuru di Don Gedong ini, yang mana Tan Sri Abang Johari Tun Openg pastinya bertanding atas tiket GPS, diikuti oleh Muhammad Sufian Faiz Syarbin, Parti Sarawak Bersatu, Amanah Kamal Bujang dan juga PBK Thompson Anggur. Siapa yang akan memenangi bagi Don ini, pastinya itu adalah tanggungjawab anda sebagai pengundi rakyat Sarawak untuk menjalankan proses demokrasi ini, Haji. Memenangi bagi Don ini, pastinya itu adalah tanggungjawab anda sebagai pengundi rakyat Sarawak.
Terima kasih Sazwani. Begitu terperinci, begitu menarik presentation ataupun fakta dari skrin sesentuh kami di Esrawani, dan itu juga yang kami tawarkan kepada anda kerana pengalaman ini kami sertakan dengan lampiran-lampiran komprehensif berkaitan dengan Pelaraya Negeri Sarawak, rekod-rekod terdahulu dan keputusan pelaraya sebelum ini. Jadi kami berikan sama ada di 501 Esrawani dan juga laman sesawang Esrawani dan juga di esrawani.com. Semuanya anda boleh dapat dengan sentuhan jari anda sahaja untuk liputan menyeluruh Sarawak memilih kali ini. Jadi sebelum saya tanya Amar tentang mengapa tumpuan di Gedong dan Satuk perlu sedikit tumpuan anda dalam Pelaraya Negeri Sarawak kali ini, saya nak ke Padungan dahulu. Rakan kami Hafizul Samit di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuching Heights di Dun Padungan, tak jauh daripada tempat kami bersiaran langsung di Riverside Majestic ini. Silakan Hafizul. Okey, baik, terima kasih rakan setugas di studio saya. Hari ini melaporkan untuk N9 Padungan di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuching Heights. Jadi untuk pengetahuan semua, Dun Padungan ini merupakan kubu kuat Parti Tindakan Demokratik DAP Sarawak selain di Pending dan Batu Lintang yang berada di bawah Parlimen Kuching. Di bawah Parlimen Padang Kuching, maafkan saya. Jadi 14 Disember lalu untuk undi awal Dun Padungan telah dilakukan di Dewan Badminton Kompleks Perumahan Polis Tabuan Jaya melibatkan 260 anggota polis dan pasangan. Jadi termasuk satu pusat undi awal, terdapat 14 pusat mengundi dibuka untuk mengumpul undi di kawasan Dun Padungan ini. Jadi pusat pengundian di SMP Kuching Heights ini mempunyai 4 saluran mengundi, 4 saluran undi biasa. Jadi apa yang boleh saya lakukan, apa yang boleh saya laporkan setakat ini, proses mengundi berjalan dengan lancar dan teratur. Seperti pusat pengundian lain, ia dijadualkan dibuka pada jam 7.30 pagi dan dijangka akan tamat pada jam 5 petang. Jadi untuk tempat undi khas juga disediakan untuk mereka yang bergejala. Jadi pengurusi DAP Chong Chen Jeng telah membuang undi sekitar jam 9 pagi tadi dan beliau hadir bersama dengan isteri. Jadi kami sempat menemui beliau di luar kawasan mengundi selepas selesai beliau membuang undi. Jadi Chong berpuas hati dengan kelancaran prosedur operasi standard SOP yang dilakukan di kawasan mengundi. Katanya proses pengundian sangat lancar, cepat dan mudah. Jadi namun beliau tidak ingin mengulas dengan lebih lanjut berkaitan dengan PRN hari ini kerana risau setiap kata-kata yang akan diucapnya akan disalaherti menjadi kempen. Jadi Dun Padungan ini akan menyaksikan pertandingan 4 penjuru, iaitu ada Chong Chen Jen daripada DAP, Raymond Teng EU daripada Parti Bumi Kejalang, Solina daripada Aspirasi dan gabungan Parti Sarawak menghantar Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng. Jadi terdahulu di Dun Padungan ini pada PRN ke-11 Sarawak dimenangi oleh Wong King Wei daripada DAP dalam pertembungan 3 penjuru mengalahkan Teo Kwang Kim daripada Star dan Pau Kyu Sung daripada Barisan Nasional. Jadi jumlah pengundi berdaftar di kawasan Dun Padungan seramai 20,687 dan kita masih mempunyai sekitar kurang daripada 7 jam sebelum pusat pengundian ini ditutup. Jadi untuk di kawasan ini saja seramai 1,706 undi akan dikumpul di sini. Jadi masyarakat disuruh untuk hadir awal ke pusat pengundian. Jangan menangguh kerana prosedur operasi standard yang dilakukan mungkin agak ketat dan kita tidak mahu ada berlaku pembaziran undi sekiranya ada yang terlambat. Jadi inilah tanggungjawab kita sebagai rakyat dan negara yang mengamalkan konsep demokrasi untuk tampil mengundi, memilih siapa wakil rakyat kita untuk tempoh 5 tahun seterusnya. Jadi itu saja yang boleh saya kongsikan setakat ini. Saya akan bawakan perkembangan lanjut daripada masa ke semasa di saluran 501 Esrawani dan esrawani.com. Terima kasih. Terima kasih Hafizul Samit, rakan Esrawani di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuching Heights di Dun Padungan bersama juru kamera Ruzi. Dan Padungan pastinya tumpuan untuk kita lihat prestasi Parti DAP kerana merupakan
satu kawasan di Bandaraya Kuching ini sejak 2011-2016 seperti mana yang dikatakan oleh Hafizul, dimenangi DAP dengan majoriti yang selesa, dan kali ini mereka ditandingi dengan 4 penjuru. DAP Chong Chiang Jen akan mengekalkan ataupun mempertahankan kawasan ini, akan ditandingi juga daripada PBK Aspirasi dan juga calon heavyweight daripada SUPP iaitu daripada GPS yang cuba merampas semula dari kawasan yang dikuasai oleh DAP sejak beberapa pilihan raya yang lepas. Jadi kita bersama dengan Dr. Amar dengan juga Dr. Nadra Wina. Okey, kita kembali sedikit sebelum ke Padungan tadi, kita bercerita tentang Satok dan Gedong. Ramai beranggapan, termasuk kita menemui Dr. Nadra Wina dan juga Dr. Amar, termasuk Dr. Jenry sebelum ini, pilihan raya negeri ke-12 ini adalah satu referendum kepada Tan Sri Abang Johari selaku pengurusi GPS. Adakah terlampau besar perkataan yang kita gunakan dalam penganalisis politik ini untuk mengabsahkan kekuasaan beliau sebagai Ketua Menteri yang mengambil alih selepas kematian Allahyarham Tok Nan, dan juga selepas kekalutan politik Sarawak selepas Pakatan Harapan mengambil alih pada pilihan raya umum 2018? Adakah terlampau kuat kita meletakkan referendum, atau ini sebenarnya satu pertandingan yang biasa sebenarnya, Dr. Amar? Bagi saya melihat Ketua Menteri sendiri, Tan Sri Abang Johari sendiri sedar akan kepentingannya PRN ke-12 ini, kerana ia adalah satu gelanggang untuk beliau tunjukkan bahawa beliau mampu untuk mentadbir dan juga memperolehi mandat daripada rakyat negeri Sarawak dengan kapasiti yang sama seperti arwahnya Tok Nan satu ketika dahulu. Dan juga saya percaya bahawa ini adalah salah satu juga, seperti apa yang Haji Nazri katakan, referendum untuk menunjukkan bahawa beliau bukan sahaja mampu untuk memperolehi mandat, tetapi mampu untuk mengetuai komponen yang pelbagai sub-etnik di dalam GPS itu sendiri, termasuk daripada PRS, daripada SUPP, daripada PDP, dan jika pada pilihan raya negeri pada kali ini beliau diberikan mandat yang besar, ia memberikan gambaran bahawa masyarakat dan juga rakyat dan pengundi di negeri Sarawak percaya dengan kapasiti beliau untuk memimpin negeri dan juga untuk mengetuai komponen politik tersebut bagi membawa kepentingan negeri Sarawak termasuk rakyatnya sendiri di dalam arena politik persekutuan. Jadi Dr. Nadra Wina, adakah bersetuju dengan pilihan raya ini akan mencerminkan prestasi beliau mengambil alih ke tampuk kepimpinan selepas pemergian arwah Tok Nan, dan juga menahodakan satu gabungan baru, walaupun gabungan ini daripada gabungan yang lama, Barisan Nasional, tetapi lanskap sudah berubah begitu pantas pada 2018. Beliau mengambil keputusan dengan rakan-rakan untuk memutuskan tidak bersama dengan Barisan Nasional dan menggunakan segalanya baru, logo baru, kata parti komponen ada yang sudah pun keluar daripada komponen Barisan Nasional dan sebagainya. Dr. Nadra Wina, ciri-ciri seorang pemimpin ni take a risk, ya. Walaupun beliau lama di dalam politik, tapi memegang jawatan sebagai seorang Ketua Menteri baru sahaja, ya, selepas meninggalnya Tok Nan, ya. Dan yes, he has a big, macam tadi kalau saya kata yang Datuk Ibrahim Baki ni has a big shoes to fill in, right? Sama juga dengan Tan Sri Abang Jo, Tapi kita jangan lupa beliau melalui satu tempoh di mana pelbagai dugaan. Satu tadi Tok Nan meninggal, ya. Yang kedua, dia pula yang berani mengambil risiko untuk berdiri sendiri, keluar daripada Barisan Nasional, tubuh GPS as it is. Sebab dia dia percaya bahawa being independent is the best thing that Sarawak can do at the moment. Dan dia berani, pada saya is a risk that he has to take, sebab dia yang mengemudi apa yang ada di Sarawak ini. Terutamanya dari segi parti politik yang pelbagai jenis, pelbagai jenis. Maksudnya ialah he is also testing the water. Ya, pada masa yang sama dia testing the water, dia juga nak lihat setakat mana dia mampu untuk berdiri. Dan pengalaman beliau yang begitu lama dalam politik mengetuai pelbagai ministri, pada saya ialah satu kelebihan. Sebab dia dah lama dalam politik, dia dah tahu dah dapat membaca perwatakan di dalam politik Sarawak ini. So it's an advantage to him. Dan sekiranya beliau berjaya kali ini, maksudnya he has done his work well for the next how many years. Dan kalau dari segi faktor usia, kita tengok dia dah
dari segi usia tu maknanya dah berusia, mungkin selepas ini siapa yang akan ambil alih kena belajar daripada beliau lah, ya. So it's a challenge to him. It's a test to him. Nadrina melihat pencerapan di lapangan, kali ini GPS terpaksa bergerak solo walaupun beliau ataupun GPS sebahagian daripada komponen, bukan komponen, kerana komponen ini tidak dibentuk dalam bentuk yang sah. Bersama dengan pentadbiran di Putrajaya selepas langkah Sheraton. Kalau ketika Tok Nan ataupun ketika Tun Taib, saya sempat dalam liputan Pilihan Raya 2011, 2016, kita lihat berbondong-bondong projek-projek persekutuan datang ketika kempen. Kerana menterinya datang daripada komponen yang sama, Perdana Menterinya, Timbalan Perdana Menteri menolong rakan-rakan Barisan Nasional Sarawak iaitu PBB. Jadi kali ini tidak. Seolah-olah bersorangan GPS walaupun bersama di Putrajaya dengan kesibukan menteri-menteri di Parlimen bersidang dengan lepas bajet 2022 dan sebagainya. Tetapi kali ini tidak ada orang kata pun pengumuman-pengumuman besar, projek ke dan sebagainya. Tetapi GPS nampaknya agak gentleman. Bersendirian tetapi nampak selesa dengan kempen sepanjang 12 hari, dan saya rasa juga bukan hanya 12 hari ini, sebelum ini pun setahun 2 tahun pun nampak GPS sudah melakukan momentumnya. Dr. Nadrina, mungkin ada teamwork, good teamwork yang telah dibentuk oleh Tan Sri sendiri, ya. Sebab yalah, satu, dia he's a leader, he took the risk, dan dia nak tengok setakat mana mampu untuk berdiri di bawah bantuan persekutuan itu. Mungkin akan ada kemudian lah, saya tak pasti, ya. Tetapi as it is, betul lah kata Haji Nazri kata tadi, kalau sebelum ini 2011, 2016 memang banyak bantuan pledges yang datang untuk membantu Sarawak. Tapi ada sedikit saya tengok, ya, tapi tak semewah yang sebelum ini. Maka kalau kita lihat, adakah Sarawak ni dah cukup kaya? Resources kita banyak untuk membantu membangun for the next 5 or 10 or 20 or even until 2030. Itu dia punya misi dia. So just trust with the leader. Ya. Jadi just Dr. Ahmad sebagai pengkaji muda melihat sosok Abang Jo mengemudi pilihan raya kali ini, adakah ia benar-benar perlu diberi perhatian bagaimana beliau mengemudi bahtera baru GPS dengan kekuatan Sarawak sendiri? Sarawak First itu dijadikan sebagai tema kempen kali ini, dan memang terselah saya berada di sini yang sudah melihat prestasi beliau sejak sekian lama. Saya rasa perlu juga beri tumpuan dan bagaimana hasilnya pada malam ini. Ya, saya percaya, satu, kita nak lihat dari sudut key indicator dia ataupun apa kayu ukur yang penting. Pertama adalah bilangan kerusi yang akan dimenangi ataupun yang boleh untuk di secure oleh GPS. Yang keduanya di kawasan Dun Satok dan Dun Gedong sendiri, kan, kalau kita tengok perhatikan bagaimanakah prestasi parti-parti yang bertanding yang melawan GPS, seperti contohnya PBK dan juga PSB, kerana ini akan memberikan satu gambaran sentimen. Kalau katakan kedua-dua parti berkenaan memperoleh satu undi yang agak besar, jadi ia adalah satu tamparan hebat juga untuk GPS. Justru ia adalah juga satu indikator yang perlu kita berikan perhatian, yang bukan sahaja bilangan kerusi, tetapi ke mana undi itu pergi. Dan saya percaya dari sudut pemerhatian saya terhadap perkara ini akan wujud mungkin satu dua, kita tidak katakan kejutan, tetapi mungkin satu dua expectation yang telah pun kita jangkakan. Tetapi dalam masa yang sama, untuk beberapa, kalau kita tengok Dun Satok itu sendiri, kan, hampir 70% daripada pengundinya atas 50 tahun. Jadi kita dapat bayangkan di manakah undi itu akan pergi, dan saya percaya status quo itu mungkin tidak ataupun sukar untuk digoyahkan. Maksudnya ada kelebihan berpihak kepada Abang Jo dan juga GPS di situ. Okey, kita akan berbincang perkara ini dan bergerak ke hadapan dalam perbincangan seterusnya. Siapakah pencabar utama dalam pilihan raya ke-12 Sarawak ini untuk GPS? Adakah DAP masih lagi sebagai pencabar utama dari Pakatan Harapan, ataupun dengan kemunculan PBK dan juga PSB yang meletakkan calon hampir lebih 2/3 kali, walaupun tidak sama dengan GPS iaitu kesemuanya 82 DUN, tetapi kali ini ramai rakan-rakan di Sarawak mengatakan bahawa PSB akan muncul sebagai gerakan baru pembangkang yang perlu diberi perhatian selepas keputusan kita dengar pada malam ini. Kita rehat dahulu.
Ya, kembali dalam Sarawak Memilih untuk sesi jam 10 hingga 12 tengah hari bersama saya Nazri Kahar, bersama Dr. Nadrawina dan juga Dr. Ahmad Reza dari Riverside Majestic Astana Wing Kuching, langsung kepada anda. Teruskan bersama kami. Kami memberikan liputan komprehensif untuk Pelaraya Negeri Sarawak ke-12 di saluran 501 Astro Awani dan juga di astroawani.com. Semua laporan terkini rakan-rakan kami yang bertebaran di seluruh negeri Sarawak dan juga rakan kami yang bertungkus lumus menyediakan fakta dan juga data pelaraya negeri, kami akan memberikan kemas kini setiap minit, setiap jam kepada anda. Jadi terus bersama saya dan sebelum kita ke lokasi seterusnya, kami akan terus berbincang dengan Dr. Ahmad dan juga Dr. Nadrawina. Bagi anda yang masih berada di rumah, yang berfikir-fikir 50-50 nak undi tak undi, buatlah keputusan yang bijak. Anda ada berbaki 7 jam saja lagi untuk membuat pilihan ini. Dan bagi yang mungkin kawasan-kawasan yang pemilih yang kecil, ada tempat akan tutup seawal jam 12 tengah hari, ada jam 1 petang dan sebagainya. Jadi cepat membuat keputusan dan takut terlambat kalau cuaca tak elok, hujan dan sebagainya, traffic jam dan sebagainya. Jadi buatlah keputusan untuk keluar lebih segera walaupun ada cadangan masa yang diberikan oleh pihak SPR. Dr. Nadrawina, dalam pelaraya kali ini kita bercerita tentang hak sebagai warga yang ditentukan oleh perlembagaan. Bagi mereka yang berdaftar, setiap kali pelaraya, walaupun kita klise mengatakan setiap kali 5 tahun, tapi di Malaysia dalam 3 tahun kebelakangan ini banyak pelaraya lah nampaknya. Melaka tak sampai 3 tahun, tak sampai 4 tahun mereka dah membuat undi, termasuk di Sabah, termasuk juga di Sarawak. Tapi Sarawak cukup term dah, sepatutnya lebih awal, tetapi kerana pandemik dan juga darurat dilanjutkan dan akhirnya pada 18 hari bulan. Tapi kita tidak boleh lupa bagi hak mungkin yang anak-anak Sarawak yang tidak dapat pulang pada hari ini. 250,000 kalau ikut statistiknya yang berdagang, yang merantau di Semenanjung ataupun di luar negara. Jadi saya rasa kali ini kita jelas kelihatan bahawa 250,000 ini akan terpencil, tidak dapat menunaikan dengan pelbagai alasan lah, dengan situasi yang kita sedia maklum. Jadi bergerak ke hadapan, adakah wajar kita membuka lebih ruang demokrasi ini dengan cara yang lebih inovasi dan juga kreatif supaya hak itu dapat kembali kepada setiap rakyat. Kalau kita fikirkan 250,000 tidak dapat pulang, tidak dapat menunaikan tanggungjawab mereka, bayangkanlah representasi bayang bagaimana yang dapat kita tunjukkan dalam keputusan pada malam ini. Ya, betul tu. Ada rakan-rakan saya yang ada sempat dapat balik, ada yang tidak balik. Jadi kalau dari segi inovasi, ya, sebab kita dah ada smartphone, ya, apa kata kita cuba cara yang online itulah, ya. Tapi dari segi security tu kena pastikanlah supaya tidak timbul di mana 250 itu yang mengundinya betul-betul 250,000 bukan 251,000. Okey, jadi ini perlu kita fikirkan sebab ia memudahkan urusan pengundi. Dia tak semestinya kalau kita sini kita ada undi pos, ya, undi pos. Tetapi bagi mereka yang merantau, yang bekerja di luar daripada Sarawak, dan masalah terutamanya sekarang ini tambang begitu mahal, ya, begitu mahal. Kalau sebelum ni tambang 200-300 pergi balik, tapi sekarang ini seorang tu dalam 1,000 lebih boleh angkut the whole family, you know, tapi cuma seorang, ya. Jadi pada saya perlu diberikan satu masa. Kita ada anak-anak muda ni yang begitu kreatif, yang inovatif, that give them the chance to create satu sistem. Kalau kita ada macam-macam jenis sistem e-finance lah, okay, whatever that we can think of, kenapa tidak waktu ini? Okay, sebab kita dah beralih zaman ke teknologi, kita telah guna smartphone. Di dalam SPR pun dia nyalurkan kita punya maklumat yang kita ada dalam phone, kan. Pagi tadi kita datang pun nak pastikan saluran mana kita rujuk pada yang website SPR. Kenapa tidak dibuat sebegitu untuk anak-anak Sarawak ini yang bukan saja di Semenanjung Malaysia tapi di luar negara? Ya, di luar negara. Mungkin ada sahabat seorang ni dia pergi umrah buat masa ni tapi dah plan awal, ya. Jadi boleh lagi untuk mengundi ke sana. Siapa yang pergi bercuti luar negara pun masih boleh mengundi. Jadi perlu fikir ke arah itulah. Ya. Betul, nak tambah tentang hal itu. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Nadrawina tadi. Kalau kita tengok perjalanan pilihan raya ini ada satu masalah. Sebab daftar pengundi kalau katakan dah berlaku pindaan untuk undi 18 sekarang, tetapi dia tidak mengambil kira di mana lokaliti ataupun lokasi pengundi tersebut, terutamanya bagi anak-anak Sarawak yang berhijrah ke Semenanjung.
250,000 daripada 1.25 juta pengundi adalah lebih kurang sekitar 20% banyak. Tak termasuk kalau di lokasi-lokasi 82 kawasan itu di mana mereka. Jadi saya rasa perlunya ada satu dorongan kepada pembuat-pembuat undang-undang kita, ahli-ahli parlimen untuk melakukan pindaan terhadap Akta Pilihan Raya 1958 dan juga peraturan pengundi-pengundi POS 2003 bagi membolehkan untuk pengundi-pengundi di luar Semenanjung untuk lokaliti di Sarawak ini diberi peluang untuk mengundi POS. Jadi bukan sahaja pengundi luar negara. Buat sementara ini bagi peraturan pengundi POS, pengundi luar negara boleh berdaftar untuk mengundi sebagai pengundi tidak hadir. Tapi sekarang dia perlu diperkembangkan bagi memberi ruang. Jika tidak, isu-isu seperti tambang kapal terbang, isu-isu kekangan masa ini akan memainkan peranan yang sangat penting. Sedangkan kita tahu jarak geografi ini adalah satu masalah. Maka perlunya ada semangat daripada pembuat undang-undang kita. Kalau kita boleh ubah pindaan perlembagaan perkara 1/2, kenapa tidak ubah perkara ini? Ini adalah antara perkara yang untuk kita katakan memberikan mandat selaku Queen and the King of the country kepada mereka supaya mereka diberi hak untuk memilih ahli Dewan Undangan Negeri. Adakah ini juga membantutkan semangat Undi 18 yang sudah efektif undang-undangnya, sudah digazetkan oleh Perlembagaan Persekutuan untuk bergerak ke hadapan menjelang pilihan raya umum ke-15? Kalau titik bengik hal berkaitan pentadbiran pengurusan pilihan raya yang pada mereka mungkin tak masuk akal, undi awal ataupun undi tidak hadir itu tidak dapat dilebarkan ataupun diluaskan lagi dengan kekuatan teknologi, dengan kekuatan security dalam talian dan sebagainya, itu boleh diuruskan. Ini merupakan hal pentadbiran saya rasa. Tak tahu, saya tak merujuk mana-mana undang-undang pilihan raya, tetapi kalau itu boleh ditambah baik, ia tidak perlu dirujuk kepada pindaan perlembagaan untuk mendapat 2/3 di Parlimen. Jadi adakah terlampau sukar pembuat dasar, pemegang taruh pengurusan pilihan raya di negara kita untuk membuka ruang demokrasi ini? Kalau ketika melihat pilihan raya Presiden Amerika Syarikat, nampak dua gerombolan undi datang yang secara fizikal dan undi dalam talian dan termasuk undi POS. Presiden Trump menang untuk undi dalam fizikal, tetapi apabila kembali undi dalam talian dan juga undi POS, Joe Biden dapat undi yang begitu besar. Jadi kerana mereka melakukan pilihan raya dalam ketika pandemik. Jadi mengapa tidak Malaysia sebagai yang kita ingin idamkan sebagai sebuah negara maju, demokrasi matang, pemegang taruh pilihan raya perlu melihat ini secara dekat, kerana inilah masanya empowerment kepada hak rakyat itu diangkat seluas mungkin, bukan hanya titik bengik berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan logistik, berkaitan dengan hal-hal dalam talian dan sebagainya. Dr. Amar sebagai penganalisis muda melihat isu ini. Betul, saya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Haji Nazri. Kita tengok bila pindaan perlembagaan yang membolehkan undi 18 tahun 2019 kan. Tapi penguatkuasaannya ataupun warta itu dikeluarkan pada hujung 2021. Jadi ini adalah satu ruang untuk kerajaan sedia ada untuk menambah baik daripada sudut pengurusan bagi memastikan aspek-aspek berkenaan dengan kebolehcapaian untuk semua pengundi-pengundi ini diberikan ruang sebagai pengundi dibenarkan. Kalau di Amerika Syarikat boleh dibuat, kenapa tidak di Malaysia? Sedangkan dunia sekarang ini semakin kecil. Teknologi bukan lagi satu masalah. Kalau kita perhatikan penggunaan telefon bimbit, sudah 98% daripada masyarakat di Malaysia menggunakan telefon bimbit. Jadi perkara tentang penggunaan teknologi ini bukan lagi satu orang kata halangan yang besar, tetapi willingness. Ini ada satu persoalan. Political will. Yes, political will. Haji Nazri betul. Dan saya percaya sebenarnya ini bukan satu kekangan, tetapi saya melihatnya sebagai satu ruang untuk kita, terutamanya pihak yang berkepentingan, menambah baik. Tetapi ia perlu desakan yang berterusan daripada rakyat. Kerana kita faham tindakan-tindakan kerajaan sentiasa dipengaruhi oleh kepentingan rakyat. Jika rakyat memperlihatkan ini adalah satu kepentingan yang mustahak, dibangkitkan setiap masa jika boleh, maka kerajaan akan melihatnya sebagai satu perkara yang serius dan mengambil tindakan yang bersesuaian terhadapnya itu sendiri. Terima kasih tentang butiran analisis yang menarik tentang berkaitan ketidakhadiran lebih 250,000. Mungkin itu yang kita akan dengar juga pada malam ini, berapakah peratusan yang keluar mengundi pada pilihan raya negeri ke-12 kali ini. Tetapi rakan kami saudara Nuzuluddin Abdul Razak sudah bersedia di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chonghua
di Dun Bawang Asan di Sibu. Silakan Nuzul dengan laporan terkini proses pengundian di Dun Bawang Asan ataupun don-don sekitar di Sibu. Silakan Nuzul. Baiklah, terima kasih Haji. Sebenarnya kita sedang rancak memerhati bagaimana proses pengundian awal berlangsung di seluruh 82 Dewan Undangan Negeri Sarawak, Dun, dan saya sekarang berada di Parlimen Lanang dan Parlimen Sibu ini ingin melaporkan apa sahaja bentuk pelancaran ataupun operasi yang telah dilaksanakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk memastikan segala perancangan untuk pengundian hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan SOP COVID-19. Dan sekarang saya berada di salah sebuah daripada 90 pusat mengundi di Parlimen Lanang dan Sibu ini di SDK Chong Hua di Sibu ini, di mana 9 saluran telah disediakan untuk semua pengundi. Dijangka lebih daripada 3,500 pengundi akan hadir hari ini daripada jam 7.30 pagi tadi sehinggalah 5 petang kelak dijangka akan tutup. Dan ada beberapa sebenarnya pusat pengundi di Sibu ini khasnya untuk Dewan Undangan Negeri Bawang Asan sudah ditutup sekitar jam 11 tadi. Dan daripada maklumat yang disampaikan oleh pihak SPR sendiri pada RO di sini, mungkin jam 12 kelak kita akan dapat peratusan, sebahagian kecil peratusan untuk pengundi di Dewan Undangan Negeri Bawang Asan. Dan dari segi SOP COVID-19, walaupun pagi tadi hujan lebat dan hujannya dah tak ada dah berhenti sekitar jam 10.30 pagi tadi, namun segala proses ataupun ketibaan pada pengundi dikawal rapi oleh petugas. Kita ada petugas daripada pihak polis dan juga di luar sana kalau mengikut kepada pusat mengundi di seluruh 80 Dewan Undangan Negeri, kita ada lokaliti yang berbeza. Ada yang di kawasan bandar dan juga ada di kawasan yang di luar bandar. Dan di SDKC Chong Hua ini, di mana kedudukan sekolah ataupun pusat mengundi ini betul-betul terletak di tengah-tengah bandar, maka akan berlaku kesesakan jalan raya seperti yang kita jangka. Maka petugas-petugas trafik sedang berurusan di luar sana untuk memastikan kelancaran trafik supaya tidak ada kesesakan lalu lintas. Dan mereka pengundi juga dinasihatkan untuk tidak meletakkan kenderaan mereka di pinggiran jalan dan menggunakan parking kereta yang telah disediakan di beberapa kawasan berhampiran dengan pusat mengundi ini. Dan antara fokus kami juga adalah mengenai bagaimana pengundi yang datang dengan keadaan yang bersimptom ataupun demam dan sebagainya. Mereka akan melalui proses saringan COVID-19 terlebih dahulu melalui satu kemah khas yang ditetapkan oleh kaki tangan kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, dan kemudian setelah beberapa minit mereka akan dibenarkan untuk mengundi di tempat khas undi yang ditempatkan di depan SDKC Chong Hua ini. Dan seperti mana pengundi-pengundi yang lain, mereka akan diberikan arahan yang seterusnya. Selepas daripada proses pendaftaran, mereka akan pergi ke setiap saluran yang disediakan di sini. Ada 9 saluran kesemuanya. Satu bilik saluran hanya maksimum 350 orang dalam tempoh masa 7.30 pagi sehinggalah 5 petang kelak. Dan untuk maklumat juga, setiap 2 jam pasukan daripada kebersihan ataupun keselamatan akan melakukan proses sanitasi pembersihan di setiap pusat ataupun bilik saluran ini bagi memastikan tahap kebersihan dalam keadaan yang terkawal ataupun dijaga pada tahap yang tertinggi. Semestinya pegawai-pegawai ataupun petugas-petugas SPR di sini khasnya akan membantu mereka yang mempunyai keperluan khas seperti orang kelainan upaya, warga emas, ibu mengandung, dan mereka ini akan diberikan didahulukan untuk pergi mengundi di saluran-saluran yang telah ditetapkan. Dan semestinya apa sahaja keperluan semasa mereka akan dipenuhi dan agar SOP COVID-19 itu dapat dipatuhi, Haji. Terima kasih laporan terperinci Nuzuluddin di Sibu, Sekolah Jenis Kebangsaan Chong Hua, Dun Bawang Asan. Nuzul katakan tadi ada kawasan tertentu ataupun pusat pengundian sudah pun ditutup sejak jam 11 pagi tadi. Mungkin pemilihnya agak kecil, tetapi di majoriti di pusat pengundian di Dun Bawang Asan akan buka dari 7.30 pagi hingga 5 petang. Begitu. Terima kasih Nuzul dengan laporan dan juga gambar yang dikongsikan tadi. Presiden PSB Wong Sung Koh dengan isteri beliau membuang undi di Dun Bawang Asan. Dan juga kita akan dapatkan laporan terperinci rakan-rakan kami yang mungkin akan update ataupun kemaskini proses pengundian di kawasan yang mereka lakukan liputan. Jadi terus bersama kami di Esrawani. Dan untuk perkembangan banjir, kita tahu di seluruh negara sekarang musim hujan,
musim tengkujuh, dan laporan daripada Jabatan Meteorologi, setengah-setengah kawasan dan juga negeri sekarang sudah mula ada berlaku banjir, terutamanya di pantai timur seperti di Kelantan dan Terengganu, termasuk juga di Pahang. Tetapi di Lembah Kelang tidak ataupun asing juga dengan banjir kilat apabila hujan berterusan. Jadi rakan saya Ridauddin yang kini berada di kawasan Kelang, Bandar Kelang juga sebahagian kawasan di Sungai Delik dan sebagainya mula dinaiki air sejak malam tadi. Mungkin sudah bersedia untuk memberikan laporan di lapangan sekarang. Ridauddin, silakan. Ya, baik, terima kasih Haji. Ya, betul Haji, saya sekarang berada di Kampung Delik Baru di Kelang ini, di mana seperti yang kita tahu daripada semalam sebenarnya sudah pun tular di media sosial bahawa kawasan ini dilanda banjir. Bukan saja kawasan ini, malah kawasan di sekitar Kelang juga nampaknya mengalami banjir yang boleh dikatakan agak teruk. Dan sebenarnya di Sungai Delik ini saya sempat berjumpa dengan beberapa penduduk. Mereka mengatakan bahawa ini adalah kejadian banjir yang terburuk yang pernah berlaku di sini sejak 20 tahun ke 30 tahun lepas, di mana ada yang saya temui sebentar tadi, dia sudah pun duduk di sini lebih 20 tahun dan mengatakan memang sebelum ini ada berlaku banjir beberapa kali, namun kali ini boleh dikatakan yang paling teruk sekali. Dan sebenarnya lebih 2 jam saya berada di sini, sebenarnya keadaan agak merisaukan penduduk kerana dari tadi hujan tidak berhenti langsung, kadang-kadang berhenti hanya sedikit renyah-renyah, dan sekarang seperti anda boleh lihat agak lebat juga, di mana belakang ni nampaknya keadaan masih lagi belum surut. Kebanyakan rumah di kawasan ini juga beginilah keadaannya, air masih lagi tinggi, masih lagi masuk di dalam rumah, masih lagi nampak kelihatan penduduk melakukan tugas-tugas pembersihan. Jadi sebenarnya untuk menceritakan lebih lanjut dengan apa yang berlaku di sini dan juga di kawasan Kelang, sebenarnya saya bersama dengan saudara Izzuan Ismail, iaitu Naib Ketua Pemuda UMNO Kelang, yang mana sejak dari semalam sudah pun berada di sini dan juga di kawasan-kawasan sekitar ini untuk memberi bantuan. Jadi tuan, mungkin tuan boleh ceritakan sebenarnya bagaimana situasi di sini dan adakah benar ia merupakan antara yang terburuk dalam sejarah di kawasan ini, tuan? Betul. Ini adalah kali pertama yang keadaan terlalu amat merisaukan. Kejadian berlaku semalam apabila hujan tanpa henti dan agak lebat. Sekitar pukul 5 petang kita dapat panggilan mengatakan banjir dah mula, dan pada pukul 7 air dah ke paras lutut, dan kita terus menggerakkan jentera-jentera kita untuk membantu. Ada kawasan-kawasan yang kita tak dapat masuk, contoh di Teluk Gong ataupun di Pulau Indah, kerana air dah memang memutuskan hubungan antara kita, tak boleh masuk dekat sana, dan kita mengharapkan bantuan daripada pihak yang berkuasa lah. Dan pada malam tadi kita ada minta pusat pemindahan, dan dipahamkan dah 3 pusat pemindahan telah dibuka. Dipahamkan ada 100 lebih keluarga telah dipindahkan di Teluk Gong dan juga Pulau Indah. Jadi tuan, nampaknya keadaan hari ini masih lagi membimbangkan kerana hujan masih lagi tidak berhenti turun. Jadi adakah mengalami kesukaran, pihak tuan mengalami kesukaran untuk meminta orang-orang berpindah, memandangkan ini mungkin agak janggal untuk mereka yang berlaku pertama kali, tuan? Ya, betul, ini adalah pertama kali berlaku di Kelang, banjir yang agak teruk. Ya, apabila kita minta penduduk-penduduk ni untuk pindah atau mangsa-mangsa ni pindah, mereka terlalu sayangkan harta benda. Jadi kami mengharapkan sekali lagi kepada semua penduduk-penduduk di sekitar Kelang, sayangilah keselamatan diri dan keluarga. Kita takut apa-apa binatang yang masuk, jadi kita tak dapat nak kawal kan. Itu yang kita mengharapkan untuk pindah ke kawasan-kawasan yang lebih selamat. Okey, baik, terima kasih banyak tuan. Jadi saya fikir itu saja laporan lintas langsung saya di sini, dan sudah pastinya saya akan bawakan laporan dari semasa ke semasa. Dalam boleh saya simpulkan keadaan di sini masih lagi belum menunjukkan tanda reda, dan kita penduduk di sini dan sudah pasti kita terus berdoa supaya keadaan akan kembali pulih dan mereka dapat masuk ke rumah mereka semula dalam masa secepat mungkin. Saya fikir itu saja. Kembali kepada rakan setugas. Terima kasih Ridauddin. Saya amat bersimpati, kami di Sarawak ini amat bersimpati kepada penduduk di sekitar Kelang, di Kampung Delik, di Kampung Teluk Gadong. Banyak sekali kampung-kampung tradisi di sekitar Pelabuhan Kelang sudah pun dinaiki air. Apapun, keselamatan adalah yang paling utama. Selamatkan dokumen-dokumen penting, letakkan di kawasan yang selamat, tempat tinggi dan sebagainya. Apabila air mula naik, buatlah keputusan yang bijak sama ada untuk berpindah ataupun mendengar daripada arahan pihak berkuasa. Kami akan memberikan liputan terus
berkaitan dengan situasi banjir di Pelabuhan Kelang ataupun di kawasan-kawasan di negeri Pantai Timur, di Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Jadi terus bersama saya Nazri Kahar dan juga rakan-rakan Esrawani sambil Pelarian Negeri Sarawak ini, tidak lupa kami cakna ataupun prihatin dengan situasi rakan-rakan ataupun rakyat Malaysia yang terpaksa berdebar dengan situasi banjir dan sebagainya. Jadi Dr. Nadrawina, Dr. Amar masih bersama saya dan juga rakan-rakan kami di studio, Syazwani dan juga Gigi untuk mendapatkan fakta dan juga data. Tetapi sebelum saya terus ke ABC ataupun ke Astro, saya nak tanya soalan dulu. Saya nak jual soalan. Dr. Nadrawina, kali ini ramai beranggapan penganalisis politik mengatakan bahawa saingan terbesar GPS kali ini adalah datang dari PSB. Apa ataupun artikulasi ataupun signifikan PSB perlu dijadikan sebagai tumpuan dalam pertandingan banyak penjuru dan juga memberikan angka yang signifikan. Mereka meletakkan lebih daripada 70 ataupun calon di Dewan Undangan Negeri Sarawak kali ini. Dr. Nadrawina. Kita jangan lupa yang berada di dalam PSB sekarang adalah mereka yang pernah menganggotai pelbagai parti di dalam komponen Barisan Nasional terdahulu. Dan juga mereka dalam 5-6 orang ini adalah ada yang mantan menteri ataupun pengerusi macam Datuk Wan Sungkuh ini. Maknanya mereka ni orang lama. Orang lama di dalam satu-satu kawasan konstituensi berkenaan. Jadi ini merupakan satu cabaranlah kepada GPS khasnya sebab pembentukan PSB ni macam duplikat kepada macam sepihan komponen GPS. Yes, betul. Maknanya ialah kalau saya terkejut bila tengok 70 calon 70 calon 10 orang dari 10 orangnya adalah 10 orang wanita dan 60-nya lelaki. Maknanya mereka tidak ketandusan dengan calon maksudnya ialah tidak ada masalah untuk mereka ada calon ini dan mereka telah bergerak 2 tahun ke belakang. Jadi kalau maknanya dia memberi peluang kepada rakyat di kawasan yang berkenaan, dia tengok ini calon lama. Mungkin parti berbeza. Familiar. Yes, mereka dah kenal. Mereka dah buat servicing sebelum ini maknanya mereka menawarkan perkhidmatan yang sepatutnya diberikan kepada kawasan yang berkenaan. Jadi cabaran juga kepada mereka sebab kali ini mereka bertanding di bawah logo yang baru, tetapi calonnya adalah masih calon yang sama. Jadi satu cabaran kepada mereka dan juga pengundi kawasan tersebut kena fikirlah kena fikir sekali lagi bahawa apakah mereka mampu membawa pembaharuan atau pembangunan walaupun parti dah bertukar sebab tendency of kita punya voters ni sama ada macam Melayunya terkenal sebab dia ikut logo parti. Tapi untuk yang Ibannya yang Cinanya dia lebih kepada calon. Jadi sesuatu faktor yang menarik untuk kita kajilah dan kita lihat macam mana malam ini is a good testing ground. Adakah PSB ini diterima ataupun sebaliknya? Okey, Dr. Amar, adakah kerana PSB datang daripada orang lama dalam politik Sarawak, sebahagian daripada kerajaan sebelum ini ada yang menjadi menteri, menjadi ahli parlimen, timbalan menteri dan sebagainya, menteri muda. Mereka ini ada kelebihan mengetahui saiki bagaimana politik Sarawak bergerak. Saiki bagaimana Barisan Nasional mampu mendominasi politik Sarawak sejak sekian lama. Saiki tahu orang-orang di dalam GPS dan bagaimana resources dan juga gerak kerja di lapangan itu. Mungkin itu berbanding dengan rakan-rakan Pakatan Harapan seperti DAP, mereka tumpuannya hanya di kawasan etnik Cina, etnik Tionghoa di bandar. PKR pula parti dari Semenanjung muncul selepas gerakan reformasi 1998, tetapi PSB ini datang dari dalam dan majoriti yang ditampilkan juga agak berpengalaman dalam hal politik dalaman domestik Sarawak. Adakah itu juga perlu kita beri perhatian? Ya, memang betul Haji Nazri, perlu kita beri perhatian. Dan kalau kita dissect dengan lebih dalam sikit, sebenarnya tumpuannya bukan antara GPS dengan PSB, tetapi di dalam komponen tersebut. Antara contohnya antara PRS dengan PSB, PDP dengan PSB. Jadi ini adalah SUPP dengan PSB sebab ini adalah sebenarnya the battleground. Kita nak perhatikan sama ada komponen-komponen ini mampu disebabkan apa yang dikatakan oleh Dr. Nadra tadi berkenaan dengan bagaimana
kelompok etnik yang berbeza memilih berdasarkan calon. Jadi kawasan seperti contohnya di Balai Ringin, contohnya antara apabila calon PRS itu yang dah sebut mewakili antara don-don tumpuan. Kita tunggu, kita simpan dulu, kita simpan. GPS melawan dengan PRS. GPS diwakili oleh PRS melawan dengan PSB. Jadi dalam keadaan ini kita nak lihat sama ada mampu ataupun tidak wakil-wakil daripada kerusi-kerusi yang majoritinya pengundinya adalah daripada berbangsa Iban ini memperlihatkan kekuatan GPS itu sendiri. Jadi saya percaya ini adalah sebenarnya satu tumpuan yang agak menarik. Kita nak perhatikan, tetapi juga kita harus ingat di dalam politik Sarawak semenjak daripada beberapa puluh tahun yang lalu, dinamiknya itu sentiasa berubah. Ada kalanya hari ini lawan, esok dia menjadi kawan. Jadi ini adalah pengundi-pengundi harus cakna dengan perkara ini dan perhatikan sama adakah di hadapan ataupun selepas 18 hari bulan ini apakah situasinya. Itu yang kita tidak tahu dan seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Nada tadi, malam ini adalah titik yang menarik untuk kita perhatikan keadaan sebenar. Kita juga bergantung kepada peratusan keluar undi sepanjang hari ini. Anda berbaki lebih 7 jam, buatlah keputusan yang bijak, dah keluarlah undi walaupun mereka yang 50-50 ataupun nak boikot pilihan raya negeri Sarawak ini mungkin terpengaruh dengan perbincangan kami pada petang ini ataupun pada pagi ini. Silakan, anda ada masa lagi tak jauh daripada sekolah, dewan dan sebagainya untuk anda buang undi. Okey, jadi untuk mendapatkan fakta tentang apa yang kami bincangkan, adakah PSB mampu menggegarkan dominasi ataupun dominan GPS untuk pilihan raya kali ini? Kita dengarkan dahulu perinciannya untuk kursi-kursi tumpuan di sebahagian DUN di negeri Sarawak bersama Gigi. Silakan Gigi. Ya, terima kasih Nazri. Saya nak kongsikan ini berkenaan dengan kursi tumpuan di zon tengah Sarawak. Mungkin fakta-fakta ini perlu anda ketahui. Ini salah satu DUN yang kita rasakan hot seat juga di zon tengah Sarawak ini adalah N52 Dudong, yang mana di DUN 52 Dudong ini ditandingi 8 penjuru. Saya kira ini paling banyak sekali 8 penjuru dipertandingkan bertanding di N52, yang mana yang menariknya berkenaan dengan DUN 52 Dudong ni, pengundi paling banyak adalah di DUN Dudong, iaitu lebih 34,000, yang mana kebanyakannya adalah pengundi berbangsa Cina. Dan menarik juga mengenai DUN ini adalah calon yang dipertaruhkan oleh GPS Tiong King Sing yang merupakan presiden parti PDP, sedangkan kursi tradisi dekat Dudong ni adalah SUPP. Dan ketika inilah persoalannya timbul, mampukah sebenarnya kerusi tradisi SUPP ataupun mampukah Tiong King Sing ini menawan hati pengundi di Dudong dengan membawakan calon daripada presiden parti PDP. Tapi lagi satu untuk saya kongsikan di sini adalah calon bebas Kadok, yang merupakan, kalau kita tengok kesemuanya calon yang bertanding di Dudong adalah berbangsa Cina, tetapi satu-satunya orang Melayu yang bertanding dalam kursi Dudong ni adalah bebas Kadok. Kadok ni kalau nama sebenarnya kalau di sini adalah Fadil Muhammad Isa, yang mana mempunyai pengaruh social media yang ramai yang kata kenalinya sebagai influencer lah di social media tu. Adakah Kadok mampu membawa popularitinya itu untuk memecah undi berbangsa Cina di Dudong? Kita akan lihat bagaimana keputusannya malam ini. Tapi apapun, kita pastinya nak teruskan kepada kursi panas lain di zon tengah Sarawak, iaitu N53 Bawang Asan, yang mana kalau di Bawang Asan pengundinya sejumlah 19,650 dengan nisbah 50-50, pengundi Bumiputra dan bukan Bumiputra. Dan menariknya, Datuk Seri Wong Koh Sun dahulunya bertanding di tempat yang sama sebagai calon langsung Barisan Nasional, kini bertanding atas tiket parti pimpinannya sendiri, iaitu Parti Bersatu Sarawak. Adakah pengundi di Bawang Asan ini, kalau kita lihat nantilah, kita tunggu dia punya keputusan, adakah keputusan itu memperlihatkan bahawa pengundi-pengundi di Bawang Asan akan memilih kemenangan itu berdasarkan parti ataupun calon. Di sini kita akan lihat berdasarkan keputusan itu nanti. Tetapi apapun, antara hot seat di zon tengah Sarawak adalah N53 Bawang Asan. Seterusnya, ini di Krian, N39 merupakan hot seat juga kalau kita tengok di zon tengah Sarawak itu, yang mana menariknya Krian ini
penyandangnya Datuk Ali Biju yang juga Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli kita tahu telah tarik diri sebagai calon bebas bagi Dun Krian dan membuat keputusan untuk bagi sokongan penuh kepada calon gabungan Parti Sarawak GPS Friday Belik. Tapi SPR katakan sekiranya calon tu berhasrat untuk tarik diri, boleh tarik diri, tapi SPR tidak akan mengeluarkan nama Ali Biju dalam pertandingan 4 penjuru di Krian ini. Tetapi jika Ali Biju mendapat undi tertinggi selepas umumkan menarikan diri, beliau masih lagi dianggap sebagai pemenang. Jadi sebenarnya persoalan dekat Krian ni, kalau Datuk Ali Biju menang, apa akan jadi sekiranya Datuk Ali Biju menang, dan atas parti apa sebenarnya nanti kalau kemenangan itu berpihak kepada Datuk Ali Biju. Saya kira itu sebenarnya 3 hot seat yang saya nak bawakan kepada tumpuan perhatian kepada Nazri sendiri dan juga mungkin penganalisis politik yang berada di Kuching sana untuk melihat bagaimana sebenarnya keadaan di zon tengah Sarawak ini. Kembali kepada Nazri. Saya rasa Gigi memang tertarik dengan Ali Biju di Krian kerana sosok ini juga sosok yang kontroversi, menang di pilihan raya negeri ke-11 pada 2016, menang juga sebagai ahli parlimen untuk kawasan beliau, dan kali ini beliau tanding dengan calon bebas tetapi di pertengahan kempen menarik diri atas dasar menghormati deal yang diberikan antara Presiden Bersatu dan juga Presiden GPS. Tetapi kita nak tahu juga bagaimana Hala Tuju Bersatu untuk pilihan raya negeri Sarawak akan datang, kerana pihak GPS tidak mahu Parti Semenanjung masuk, apatah lagi rakan mereka di peringkat persekutuan. Terima kasih Gigi atas tumpuan kursi di Dudong, di Krian, dan itu juga yang akan kami bincangkan bersama Dr. Nadra dan juga Dr. Amar, mengapa kursi-kursi di Sarawak Tengah ini, di kawasan majoriti Iban, majoriti orang Ulu dan juga kawasan Mukah misalnya, perlu diberi tumpuan selain daripada kursi-kursi panas yang lain. Jadi kita rehat dahulu, kembali bersama saya selepas ini. Terima kasih. Terus bersama saya Nazri Kahar, Sarawak Memilih untuk jam ini. Kita mendekati jam 12 tengah hari. Kita masih menunggu peratusan keluar mengundi yang terkini yang dikongsikan oleh pihak SPR. Setakat jam 9 pagi tadi hanya sekitar 11%, tetapi mungkin meningkat pada jam-jam seterusnya. Kami akan menunggu dan kemaskini dengan anda apabila SPR mengeluarkan peratusan terkini. Tetapi untuk liputan seterusnya, apakah yang berlaku di lapangan, saya ingin bersama dengan rakan saya Asim Hassan yang kini berada di seberang sungai sana, di kawasan Petrajaya. Di belakang kami itu, di kawasan Petrajaya dan kawasan pentadbiran, banyak pejabat-pejabat kerajaan, tapi kawasan ini juga merupakan kawasan don tumpuan untuk kita lihat secara dekat di Tupung, iaitu di Sekolah Kebangsaan Petrajaya. Asim, silakan dengan laporan terkini proses pengundian setakat jam 11.40 pagi ini. Baiklah Haji, terima kasih Haji Nazri live dari studio Awani di Kuching, Astana Wing. Baiklah Haji, sebentar tadi pagi saya berada di SK Petrajaya. Sekarang saya dah berada bertukar lokasi sebab kita rasa kita perlu memberikan yang lebih banyak input kepada masyarakat atau penonton kita, yang mana sekarang saya berada di SK Pajar Sejingkat, yang mana ini merupakan pusat pengundi, salah satu pusat
pengundi bagi DUN Demak Laut N5. Yang mana tadi saya pergi ke N6, ni sekarang saya pergi ke N5 pula, Demak Laut. Yang mana di Demak Laut ini terdapat 14,813 pengundi berdaftar yang layak untuk mengundi, dan saya di sekolah SK Pajar Sekinjat ini terdapat juga 3 saluran, iaitu saluran pertama dengan 300 pengundi, saluran kedua 350, manakala saluran ketiga 561 dengan jumlah keseluruhan pengundi berdaftar yang akan mengundi di pusat mengundi SK Pajar Sejingkat ini adalah sebanyak 12,211, yang mana juga sebelum saya berlintas langsung terdapat juga lawatan daripada pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh yang mana meninjau proses pengundian itu sendiri, yang mana juga tadi saya sempat bertemu dengan Dato' Abdul Ghani, yang mana beliau berkatakan beliau berpuas hati setakat ini dengan SOP yang ditetapkan, dengan yang mana juga perjalanan SPR, perjalanan pengundian itu. Dan setakat pukul 10 tadi, kalau sempat tengok di Twitter saya, Hashim Iskandar, yang mana beliau ada menyatakan setakat pukul 10 tadi 22% pengundi daripada 1.25 juta pengundi berdaftar di Sarawak telah menunaikan tanggungjawab mereka untuk mengundi, yang mana saya juga ingin mendapatkan beliau untuk sebenarnya untuk kita temu ramah, tetapi beliau kata macam tak boleh, mungkin ada rushing untuk ada meeting lain dan sebagainya. Tak apa, kita simpan semua itu, nanti mungkin jika ada sidang media daripada pengarah SPR, pengerusi SPR itu, kita akan bawakan beberapa lagi perkara-perkara berbangkit sepanjang proses pengundian hari ini. Tetapi apa yang menarik perhatian saya, mungkin kameraman saya boleh pankan sedikit kepada satu booth atau kemah di sini, yang mana ini adalah petugas KKM. Ada 3 di sini, yang mana kalau kita tengok kotak mengundi itu, boleh mungkin selakkan sikit, maknanya sesiapa saja pengundi yang berdaftar di SK Pajar Sejingkat ini yang mempunyai gejala dan mereka akan dibawa ke sini dan menunaikan tanggungjawab juga, yang mana itu ada satu ruangan mengundi, di sana mereka akan menunaikan tanggungjawab. Maknanya ini merupakan apa yang orang kata SOP yang dijalankan pada PRN ke-12 kali ini. Ada ruang khas kepada mereka yang mereka yang bergejala untuk menunaikan tanggungjawab. So, bagi saya melihat kepada persiapan ini sepanjang saya pergi ke 2 lokasi selepas ini, tak tahu lagi saya akan lihat lagi ke lokasi mana saya akan pergi, mungkin akan bersama rakan setugas juga, tetapi inilah orang kata SOP yang telah ditetapkan. Tidak perlu risau tentang penularan COVID kerana kita melihat segala norma baru dan SOP penularan itu sangat dijaga oleh pengurus di setiap pusat pengundian yang diadakan di semua 82 kawasan DUN. Mungkin itu saja dulu Nazri daripada saya di SK Pajar Sejingkat di DUN Demak Laut di bawah Parlimen Santubong ini. Kembali kepada Nazri di studio. Jangan lepaskan diri. Saya nak tanya soalan. Ya. Walaupun tak mahu ditemu secara langsung oleh pihak Aisyrawani, oleh Hashim, tetapi adakah pengurusi SPR akan membuat persidangan media selepas proses pengundian berakhir pada petang nanti? Saya tak, sebenarnya Haji, saya tanyakan juga kepada bahagian UKK yang mengikut serta pada lawatan itu. Perkara itu akan dimaklumkan dari semasa ke semasa, sama ada sidang media akan diadakan oleh pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh atau sebaliknya. So mungkin seperti kita katalah, kita tunggu dahulu sebarang makluman daripada makluman daripada SPR, unit UKK mereka, sama ada mereka ada pengerusi SPR akan mengadakan sidang media atau tidak selepas tutupnya pusat pengundian pada jam 5 petang hari ini, Haji. Okey, terima kasih Hashim. Baru boleh saya lepaskan ke pusat pengundian yang lain. Tadi di Sekolah Pajar Sejingkat di kawasan DUN Demak Laut.
tak jauh dari Bandaraya Kuching. Terima kasih. Inilah kerja kami, wartawan berada di lokasi, sibuk mengejar berita, dan punca-punca berita inilah amat penting untuk kami dapatkan, tetapi pihak SPR mungkin ada alasan tersendiri, walaupun pengurusi SPR sudah pun berada di tepi bau Asim tadi, tetapi beliau tidak mahu memberikan kenyataan sebarang, mungkin nak mengumpul data-data terkini daripada keseluruhan proses pengundian di 82 DUN untuk Pelarian Negeri Sarawak ke-12 kali ini. Terima kasih Asim di Fajar Sejingkat di kawasan DUN Demak Laut. Kita sikit lagi masa dengan Dr. Nadra dan juga Dr. Amar. Kalau kita lihat pencabar utama GPS tadi, tetapi kita tidak boleh lupa kawasan tumpuan yang pastinya akan mengubah keputusan, sama ada status quo ataupun cabaran besar dihadapi oleh incumbent ataupun calon baru, ataupun kemunculan parti-parti seperti PSB, PBK di beberapa kawasan. Bagi Dr. Nadra, di mana kawasan yang menarik untuk kita lihat, walaupun hanya baru jam 12.30 hari, tetapi dari fakta pilihan raya, dari data-data pilihan raya yang lepas, dan juga orang kata pun sosok tokoh yang ditonjolkan oleh semua parti, di mana kawasan yang Dr. Nadra nak tengok keputusan pada malam ini? Saya tertarik dengan Lingga. Jauh tu di Semuyau tu. Sebab dia melibatkan seorang calon wanita baru daripada GPS. Dan juga dorang sahabat saya pun bertanding. Seorang PSB, seorang calon bebas. Mereka adalah sahabat. Wanita juga? Lelaki. Tetapi sekarang jadi lawan. Calon politik Ya, calon politik. Jadi agak menarik sebab sentimen di Lingga itu melihat kepada dua pihak. Satu yang memihak kepada parti GPS, satu memihak kepada parti lawan. Parti lawan kemungkinan parti lawan sama ada calon bebas ataupun PSB, ternampak nyata. Dan seminggu 2 minggu ni saya tengok ada satu dalam media sosial begitu hebat sekali yang dibincangkan mengenai calon-calon ini, terutamanya calon GPS seperti dikatakan sebagai dulu kita pernah dengar terma ini yang dikatakan oleh Tun Mahathir, calon parachute. Calon payung terjun. Maka ini ditimbulkan oleh mereka yang al-maklum, yang lebih faham dengan apa yang sebenarnya berlaku di Lingga. Sebab bagi mereka adalah pembangunan di Lingga sebelum ini, maknanya masih perlu ada pembangunan. Yang mereka hauskan satu pembangunan dan mereka tidak mahu berulang satu insiden di mana pembangunan itu mungkin tersekat disebabkan calon yang sebelum ini. Jadi cabaran juga kepada calon wanita ini, sekiranya beliau menang, dia kena buktikan bahawa pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan sebelum ini dapat dilaksanakan for the next 5 years or 10 years. So it's a challenge to her dan juga cabaran kepada calon-calon lain, sebab melibatkan satu, I think it's a tug of war between especially these three calon dan rakyat di kawasan berkenaan begitu vokal sehingga satu media sosial khas ditubuhkan untuk berdialog tentang hal-hal ini. Jadi saya interested in Lingga sebab dia baru dia baru. Yang sebelum ni calon baru wanita, yang calon bebas pun baru, yang lain PSB. Saya ingat PSB dia dah lama servis. Dah lama memberikan khidmatan di kawasan berkenaan walaupun dia bukan daripada calon GPS lah. Bagi Dr. Amar, kawasan mana yang Dr. Amar amat ingin dengar keputusan pada malam ini? Pada saya ada beberapa kawasan lah yang sudah pun dikongsikan oleh rakan-rakan Pak Analisis di Sarawak, termasuk rakan-rakan media. Saya ingin lihat di OPA, di DUN nombor 1, di OPA, kawasan etnik Bidayo, di Balai Ringin, tiba-tiba muncul 3-4 hari ini Balai Ringin, di Krian, di kawasan Ali Biju, walaupun Ali Biju sudah pun membuat kenyataan tarik diri, tapi nama beliau masih dalam kertas undi, di Telian, di kawasan Bidayo, kawasan Melanau, di kawasan Muka, di Telian, kerana satu lagi isu calon GPS yang pada hari penamaan calon ataupun hari penamaan calon oleh GPS, nama di Telian itu ditinggalkan dahulu, tidak diumumkan oleh pengurusi GPS. Bagi Dr. Amar di mana? Nampaknya kita ada satu kerusi yang sama Haji. Kena juga di N31 DUN Krian 39 ke 31.
Ya, nama Yang Berhormat Datuk Ali Biju masih lagi di dalam kertas undi. Kita risau akan ada undi protes. Ya. Dan undi protes ini seterusnya, kalau katakan Ali Biju diumumkan sebagai pemenang, kita tak tahu apa akan terjadi pada esok hari ya. Bagaimanakah pula pandangan daripada GPS dan juga daripada Bersatu. Tetapi untuk don-don lain yang saya rasa perlu diberikan perhatian selain yang dikatakan oleh Dr. Nadra tadi dan juga Haji Nazri adalah don Batu Kawah. Kita nak perhatikan sama ada MP Bandar Kuching sendiri Kelvin Lee mampu untuk melawan kekuasaan daripada Yang Berhormat Datuk menembus tembok SIM Dr. SIM. Yes, Dr. SIM sendiri kalau sama ada. Ini adalah pertemuan yang menarik yang saya akan perhatikan sebab dia melibatkan satu kawasan yang hampir sama dan outcome yang mungkin berbeza. Dan yang terakhir don yang saya ingin perhatikan adalah di N81 di Bak Kelalan. Ini saya terlupa, saya tinggal, saya reserve sebenarnya. Saya reserve dulu. Okey, bagi peluang, silakan. Kenapa Bak Kelalan? Tak apa, sekejap lagi boleh komen. Betul. Kenapa Bak Kelalan? Lawas ni sendiri memang saya dah ke lapangan bertemu dengan penduduk di Long Sukang, di Long Luping dan juga di Pak Brunut dan juga sampai ke Long Semadung. Kita nak perhatikan sama ada GPS mampu atau tidak menembusi sentimen politik daripada etnik Lun Bawang. Sam Melaya. Ya, Sam Melaya diletakkan oleh GPS untuk bertembung dengan Barubian. Dua penggal di Bekalalan. Betul. Dan Wabi Barubian kita tahu dia mempunyai beliau sendiri mempunyai sokongan yang kuat daripada etnik Lun Bawang, tetapi pada pilihan raya negeri yang lalu beliau hanya menang dalam sekitar 1000 undi saja. Ya. Tidak besar. Jadi apa yang boleh berlaku 538. Yes, terima kasih Haji Nazri, lebih kecil 538. Jadi dengan adanya seperti yang saya katakan selalu saya katakan politik pasca pandemik, incumbent mempunyai kelebihan yang besar kerana mereka menawarkan politik pemulihan, politik kebajikan di samping dengan politik pembangunan yang kita tahu sentiasa menjadi naratif utama bagi mana-mana calon ataupun mana-mana parti yang sedang memerintah. Tetapi antara aspek yang dibangunkan daripada sentimen calon yang payung terjun dan juga calon-calon yang kuat daripada parti lawan seperti PSB, Barubian sendiri. Jadi ini adalah antara kerusi-kerusi yang menarik untuk kita perhatikan. Mungkin orang di luar Sarawak agak orang kata pun terasing dengan nama-nama yang kami sebutkan, tetapi bagi anda yang sudah bergelumang dengan politik Sarawak dan memerhati dekat dengan pembangunan politik Sarawak sejak sekian lama, Pekalalan, di Krian, di Opa ataupun di Balai Ringin yang dikatakan tadi, termasuk juga di kawasan Lingga. Kawasan Lingga kita ucap takziah juga ketika pilihan raya yang lalu. Kita masih ingat crash helikopter. Rakan kami membuat laporan semalam, saudara Hasimi, bagaimana Lingga menjadi tumpuan kerana ketika kempen pilihan raya berbaki 3-4 hari, pemimpin nasional yang berada dalam helikopter crash ataupun terhempas di sungai yang besar itu dan menyebabkan semuanya terbunuh, terkorban. Kita mengucapkan takziah kepada ahli keluarga, masih ada lagi ahli keluarga mereka kerana kita masih segar diingatan. Ketika kami buat liputan juga di Sarawak ini, kita rakan kami terpaksa orang kata pun divert liputan pilihan raya kepada liputan tragedi helikopter ketika kempen pilihan raya 2016. Itu Lingga, itu Bekalalan, itu Kerian dan juga di kawasan beberapa kawasan yang kita ingin lihat. Tetapi kalau di Kerian sedikit Dr. Amar, di Kerian saudara Ali Biju pada 2016 menang dengan majoriti 1640. Ketika itu beliau di bawah bendera PKR bersama juga dengan Barubian, bersama dengan beberapa tokoh PKR utama di negeri Sarawak. Dan selepas langkah Sheraton, tokoh-tokoh ini lompat kepada Bersatu. Ada yang menjadi ahli bebas pada awalnya, Barubian bebas, lepas itu barulah masuk PSB. Nampaknya ia punya kesan sampai sekarang. PKR seolah-olah ada kelompongan kepimpinan Sarawak. Exodus ahli parti dan juga kepimpinan itu menyebabkan hampir lumpuh dan menyebabkan PKR kali ini hanya menampilkan sekitar 28 kursi sahaja berbanding sebelum ini. Dr. Amar yakin bahawa Ali Biju sosok tokoh yang kontroversi yang mewarnai politik IBAN ini akan juga perlu dilihat dengan keputusan pada malam ini. Ya. Betul sebab kita perhatikan sewaktu Ali Biju Yang Berhormat Datuk Ali Biju menang pada tahun 2016 yang lalu, sewaktu gelombang arwahnya Tok Nan itu menawan 72 daripada 82 kursi Sarawak. Namun beliau mampu menang dengan majoriti yang agak selesa di situ. Cumanya pada kali ini
kita nak perhatikan sebab beberapa pengumuman telah dibuat dan ini mungkin mempengaruhi sentimen masyarakat. Kerana pada mulanya mungkin jika beliau tidak bertanding di awalnya, mungkin masyarakat akan melihat dengan lebih positif. Tetapi apabila beliau menarik diri dan nama beliau masih lagi ada, dan ini akan menimbulkan mungkin kekeliruan dan mungkin masyarakat sendiri akan keluar untuk memberikan undi protes. Jadi ini adalah antara poin ataupun perkara-perkara yang saya rasakan atau saya berpendapat perlu diberikan perhatian dan kita tidak tahu di manakah titik seterusnya bagi Yang Berhormat Datuk Ali Biju apabila selesai pilihan raya ini. Di pilihan raya umum akan datang di Parlimen Seratok, adakah beliau akan diberikan peluang oleh GPS untuk bertanding di bawah tiket bersatu, sedangkan Haji Nazri sendiri maklumkan terdapat sentimen antara parti politik di luar Sarawak untuk bertanding di dalam politik negeri Sarawak ini memainkan pengaruh yang penting. Jadi ini adalah antara saya percaya akan menjadi antara titik ataupun argumen-argumen yang penting yang untuk kita bincangkan pada malam ini kelak. Okey, kalau dari 01 di OPA hinggalah N82 di Bukit Sari, bagi Dr. Nadra, selain daripada kursi-kursi tumpuan berkaitan dengan tokoh, berkaitan dengan etnik, berkaitan dengan isu, tetapi sebagai pengkaji politik, Dr. Nadra pasti ada satu level lagi ataupun satu lapisan lagi untuk melihat di mana kecenderungan pemilih di Sarawak membuat pilihan. Misalnya dalam angka pemilih yang kita lihat tadi, lebih separuh pemilih di Sarawak adalah wanita. Tetapi dengan peratusan wanita yang dikemukakan dari 350 ataupun 349 calon yang ditampilkan oleh kesemua parti dan juga yang bebas itu, hanya 45 wanita kali ini. Dah 2021. Kita masih bercerita tentang takkanlah wanita Sarawak ini terlampau dangkal ataupun ketokohannya, meritnya untuk ditampilkan sebagai calon. Apatah lagi di kalangan parti yang dominan seperti PBB, seperti GPS ataupun PSB walaupun parti baru. Tetapi apa komen Dr. Nadrawina tentang ini yang kita sentiasa angkat sebagai satu topik analisis kita? Ya, betul. Tuan Haji kena tanyalah pimpinan parti. Pimpinan parti. Saya lihat dia lebih kepada dominasi patriarchal culture, dominasi lelaki. Political will, kesediaan kepimpinan yang diketuai oleh lelaki dan most of them are men, sanggup tidak menerima seorang wanita itu ke hadapan. Okay? Regardless of whether you from parti yang etniknya ramai ke Bumi Putra ke Melayu ke Cina ke, are they willingly asking us women, saya kata us lah women, to go in front or not? Itu je. Political will itu penting. Kalau tak ada political will, macam mana kita nak teruskan satu pembangunan di mana kalau kita lihat there is a study by this Harvard Reviews, saya nak ulang di sini. There are 7 lessons that men should learn from women. Okay, maksudnya ialah kita tengok tokoh-tokoh wanita di dunia. Mereka melihatkan partisipasi yang begitu baik sekali memimpin negara. You have Jacinda Ardern, you have Angela Merkel, we have dulunya Margaret Thatcher. Okay, dan ramai lagi kalau nak kita lihat bahawa tak salah kalau wanita ini memimpin. Mungkin di Malaysia kita belum bersedia untuk terima Perdana Menteri wanita, mungkin tetapi dari segi aspek kepimpinan wanita terutamanya di dalam Dewan Parlimen, bersuara untuk wanita. Bukan bersuara untuk wanita sahaja, bersuara untuk rakyat keseluruhannya. Sebab kita lihat kepada femininity itu, di mana wanita ini dia melihat sesuatu itu secara halus dan untuk kepentingan semua, bukan saja untuk wanita. Jadi tak salah kalau bagi mereka peluang, bukan saja sebagai pemimpin di dalam sebuah kementerian, kau boleh ramaikan lagi wanita ini sebagai pemimpin di dalam kementerian. Let the ladies work. Ada yang kata wanita ini emosinya lebih daripada lelaki. But I disagree. Saya minta maaf lah saya kata saya disagree. Sebab they are not as emotional as we thought. They are more focused. Dan lihatlah organisasi di luar sana, di mana pun kita tengok ramai wanita sebagai pemimpin. So political will itu penting lah. No, menarik. Okey, itu satu segmen lagi yang boleh kita panjangkan. Kita akan lihat secara dekat bergerak ke hadapan selepas ini. Akhir sekali, Dr. Amar,
jangkaan awal setakat jam 12.30 hari ini pastinya agak tidak adil untuk kita membaca peratusan keluar mengundi, tetapi bagi Dr. Amar, adakah peratusan 70% itu boleh dicapai ataupun bagaimana, dan begitu juga berapa kursi yang akan dimenangi oleh mana-mana pihak pada malam ini yang perlu kita beri tumpuan? 70% agak opportunistik di situ ya. Tapi secara pragmatik saya rasa dalam sekitar 62 ke 65% kita mungkin akan capai, dan mungkin akan ada kursi-kursi yang lebih rendah. Tetapi akan di cover ataupun ditutupi oleh kursi-kursi yang mungkin sampai ke angka 70%. Dalam konteks apa tadi Haji Nazri berkenaan dengan siapa akan sasaran, mendahului saya rasa pada pendapat saya, pada hemah saya, sekali lagi saya berpegang terus kepada decision saya bahawa saya percaya incumbent mungkin akan mempunyai keupayaan untuk memperoleh 2/3. Cuma kursi-kursi yang kita bincangkan tadi itu yang menarik. Kita nak tengok adakah dia firm ataupun dia toss bagi kepada bagi orang Dr. Nadra bagaimana? Tunggulah malam ni macam mana. Reservation tu kena tunggu. Dia nak surprise kita, tak perlu. But actually I agree with him lah. Okay, I agree with him. Two-thirds. Mungkin ada yang beralih kerusi sebab kerusinya sikit, nak yang rebutnya ramai. So we'll see how it goes lah. Kalau 2/3 spesifik, 65, 66, 67? Roughly, ya. Oh, okey. Saya teka je tu. Okey. 75. Ini very obvious dia punya pandangan Dr. Amar. Terima kasih Dr. Nadrawina Isnin dari UiTM Sarawak. Terima kasih Dr. Ahmad Rizal, Fakulti Bahasa dan juga Komunikasi Universiti Malaysia Sarawak. Itu saja untuk slot saya pada tengah hari ini. Jangan ke mana-mana, rakan kami akan terus menyambung perbincangan dan juga memberikan liputan di lapangan di seluruh negeri Sarawak, dan juga fakta dan data yang dikemas kini saban minit saban jam. Terus bersama kami di saluran 501 Astro Awani dan juga di astroawani.com dan microsite Sarawak Memilih. Semua data fakta ada di situ. Terus bersama kami untuk Sarawak Memilih.